Sangat, okey. Yang Berhormat Maran, tadi Yang Berhormat Maran sudah kata kaum lain pun terpengaruh. Jadi sila tarik balik kaum Cina itu. Bukan betul, you rasional sikit. Ini sejarah. Kampung Melayu sejarah. pun ada pengaruh dengan komunis. Ya betul, tapi kenapa Saya tak pernah sensitif pun tentang Yang orang Melayu. Berhormat Maran Komunis hanya tak sebut komunis. Cina? Kalau mereka pengaruh dengan komunis. Ada orang Melayu yang terlibat dengan komunis tau. Ya, tapi tadi Saya Wadi nak Maran ceritakan hanya sejarah sebut kampung Cina. baru. Saya tak nak bila bawakan di bawah apa ni UNESCO ni seolah kita iktiraf benda itu. Nantilah saya cakap dulu. Puan Speaker, bila Tun Razak pergi ke Beijing, antara perkara pertama yang kita normalisasikan Malaysia Cina ialah memberitahu Beijing jangan masuk campur urusan Malaysia membasmikan komunis di tanah Melayu. Ya, Okey. itu menunjukkan memang ada pengaruh kaum Cina dalam komunis. Bukan semua, bukan semua, tapi ada fakta. Takkan kita nak ubah fakta? Sejarah. Masuklah ucapan saya. Terima kasih. Jadi betul. Betul lah, habis. Fakta ni 99 Peraturan Dewan 99 Peraturan Dewan 99 ramai orang Cina, pemimpin Cina dibunuh, termasuk 99. CEO Peras orang Cina pun dibunuh oleh Betul, komunis. saya tahu. Betul tak? Saya tahu Komunis itu. itu dalam sejarah kerana pergolakan politik. Jadi ramai orang Cina kena dibunuh, termasuk pemimpin-pemimpin tahu. Cina, termasuk ketua Tidak kurang orang polis Melayu juga. Peras Rakyat orang kita. Cina. Sebab itu- Jangan Tujuan ni untuk Yang Dipertua telah membuat satu keputusan di bawah Peraturan 99 di mana peraturan itu adalah muktamad, dan Yang Dipertua telah meminta Maran menarik balik kenyataan terhadap perkampungan-perkampungan Melayu dan Cina kerana beliau mengeluarkan kenyataan bahawa perkampungan-perkampungan ini orang-orang Melayu dan Cina boleh terpengaruh dengan komunis. Jadi saya minta Berhormat Maran tarik balik kenyataan itu. Umur yang buat apa sekarang? Umur yang buat apa sekarang? Umur. Tarik balik. Ini tak ada kena-mena dengan umur. Jangan keluar. Tuanku Sejarah telah sejarah pun ini, menyatakan jangan sentuh isu 3R. Dalam titah tuanku menyatakan jangan sentuh isu 3R. Bukan isu 3R tu. Maran, tak dengar tak Maran? Sejarah. Tidak perlulah. Izin untuk Bukan tak 3R. Ya Mak, saya terus. Ini sejarah. Saya cerita sejarah. Keputusan telah dibuat. Maran tarik balik. Terpulanglah pada kita. Ya Mak, tak boleh. Kita Betul, betul saya fikir penyelesaian supaya siapa tak puas hati tulis surat pada speaker dan Maran teruskan perbahasan. Puan yang betul sikit. Boleh buka Wikipedia. Apa yang disebut oleh Maran ialah fakta sejarah yang tercatat. Apa fakta Saya fikir sejarah? kalau sekira- Kenapa sila kaitkan buka. pengampungan Cina dengan orang komunis, Muhammad? Sila buka sejarah. Ini Kenapa fakta sejarah. kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Ini Kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? 50 waktu Kenapa Maran kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Yang Berhormat, ahli-ahli Yang Berhormat. Kan tarik. Kali ini sejarah. Dan untuk berikutnya, ya Mak. itu sejarah. Orang Cina jadi mangsa dikurung Saya oleh tahu. British. Orang Melayu pun dibunuh. Betul. Jadi Ya betul. Jadi kenapa kaitkan? kampung Ahli-ahli Yang Berhormat. Yang Berhormat Maran, mengikut Peraturan 36(9)C, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Maran menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau pemusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Jadi saya harap Yang Berhormat boleh tarik balik yang kaum Cina itu. Kalau ada perkataan Keputusan tu. Saya kalau ada Kalau tak setuju, bawa usul di luar. Keputusan. Ya Mak, kalau ada perkataan yang mengusir perasaan, saya tarik balik. Tapi sisi sejarah, minta maaf. Sejarah kampung baru Cina memang asas dia untuk membolehkan dan menyelamatkan orang Cina daripada pengaruh komunis. Orang Melayu buat dia kan? Orang Melayu pun dibunuh. Ini fakta. Kenapa nak ada fakta?
Minta maaf ya, Mak. Itu Okey, cukup. politik British, Saya bagi yang faham lain. tak? Itu politik British untuk terus berkuasa di Malaysia. Memanglah politik British. Jangan libatkan Sudah. kok British dah berkuasa dengan mangsa Cina yang jadi. Yang lain sila duduk. Yang Mak. Saya sudah buat petua Okey, bahawa tambah Yang berapa minit, 10 Berhormat minit. Maran boleh tarik balik. Kalau tidak mau, saya harap Yang Berhormat Maran Sejarah, fakta sejarah saya tak akan tarik balik. Kalau ada kata-kata saya kasar, boleh lah. Mana saya tengok balik lah. Ansat. Yang Mak, saya tarik balik. Okey. Yang Mak Parti? Ataupun Yang Mak dah buang semua pesta sejarah ni? Okey. Saya pergi yang terakhir, Yang Mak. masa sudah tamat. Masa tamat. Sepatutnya dia kacau saya. Masa sudah tamat. Terima kasihlah. Oleh itu saya mau menyokong. Okey, lepas ni Terima kasih. minta Menteri Pendidikan ubah silibus sejarah. Ya, dia ada depan kita ni. Minta. Yang Berhormat Mak Chang, sila duduk. Saya jemput Yang Berhormat Kina Batangan. Terima kasih Tuan Ketua. Saya juga ingin merapat sembah di atas apa ini ucapan dan juga pelantikan Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim selaku Yang-Pertuan Agong ke-17. Dan baginda juga telah menyentuh tentang masalah-masalah rakyat termasuk di Sabah, termasuk juga perjanjian MA 63. Dan saya juga tidak terlintas untuk merakamkan penghargaan di atas khidmat bakti Seri Paduka Baginda Sultan Abdullah sepanjang 5 tahun, dan beliau telah mencemar Duli turun ke Sabah dan menemui rakyat dan melihat masalah rakyat di negeri Sabah dan Sarawak. Tuan Pertua, laporan statistik Jabatan Perangkaan Negara daripada 1964 dan Saban tahun disemak, hari ini Sabah masih kekal sebagai negeri termiskin dalam Malaysia. Sedangkan Sabah adalah negeri penyumbang besar ke arah ekonomi negara. Penghasilan daripada petroleum, gas, dan juga komoditi seperti kelapa sawit dan sebagainya. Tetapi malangnya pembangunan yang seimbang tidak seimbang begitu ketara antara wilayah Sabah dengan Semenanjung. Sedangkan Sabah menyumbang ke arah pembangunan negara begitu banyak. Oleh kerana itu saya meminta kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengikut perlembagaan 112D 112D perkara 6. Setelah sekian lama, lebih 60-70 tahun, perkara 40% royalti untuk Sabah tidak dapat diselesaikan, maka saya mencadangkan oleh peraturan ini, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri haruslah melantik satu pentafsir bebas untuk memutuskan berapakah jumlah yang sepatutnya diterima oleh negeri Sabah tiap-tiap tahun. Dan badan bebas penafsir itu, apabila ada kebuntuan antara kedua pihak, kerajaan persekutuan dan negeri, melalui peruntukan 112D pasal 6, keputusan daripada haruslah merujuk kepada pentafsir bebas itu, dan cadangan daripada pentafsir bebas itu hendaklah dianggap sebagai persetujuan di antara dua pihak, yaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Perkara ini perlu diselesaikan secara tuntas, sebab kalau tidak, rakyat Sabah diawang-awang dan langsung tidak mendapat pembelaan yang seadilnya. Boleh setengah. Terima kasih. Saya menyokong penuh cadangan tersebut. Walaupun dia terikat dengan perjanjian 5%. Cuma saya minta pandangan Kinabatangan sama ada bersetuju bahawa kerajaan sebelum ini mencadangkan supaya Sabah dan negeri lain dibayar 20% royalti hasil daripada minyak dan gas. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Pak ini Bang Keria dah. Yang Berhormat, sebetulnya kita memang mau 20%, tapi royalti untuk cukai Sabah itu 40% itu berbeda. Yang minyak itu 5% itu sudah termaktub dalam perlembagaan. Jadi
Walau bagaimanapun kalau dapat ditimbangkan 20% itu lebih baik. Tetapi royalti yang saya cakap ini pasal royalti pendapatan hasil pendapatan Sabah untuk negeri Sabah. Jadi oleh kerana itu saya minta supaya perkara ini dituntaskan. Jangan lengah-lengahkan lagi. Jadi tidak lagi kita berbicara berpuluh-puluh tahun pasal MA 63 tidak dilaksanakan, tidak ada perbincangan, dan saya melihat ada jawatan kuasa diwujudkan. Saya harap jawatan kuasa ini berfungsi dan jangan hanya wujud sebagai jawatan kuasa tetapi mati di situ seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian. Seperkara lagi yang amat mulia Sri Paduka Baginda juga memohon supaya kerajaan melihat pelaksanaan PEN Borneo di Sabah. Perkara ini saya lihat keputusan kerajaan bahawa PEN Borneo Sabah akan dilaksanakan tahun ini, tahun depan. Sampai sekarang pre-Q sudah buat, tak ada keputusan juga. Apa masalah kerajaan persekutuan ni? Saya minta yang amat berhormat Perdana Menteri lihat perkara ini secara saksama. Sebab kerajaan ini jangan bimbanglah, tiada gangguan lagi. Sri Paduka Baginda Pertuan Agong telah memastikan bahawa tidak ada gangguan tentang kerajaan ini. Maka pikirkanlah masalah rakyat, masalah ekonomi dan masalah negeri Sabah. Sebab Sabah masih berada dalam keadaan yang agak kritikal. Air bersih tidak ada, api elektrik mati hidup, jalan raya rosak, kerajaan bertukar ganti, ketua menteri bertukar ganti, tapi rakyat masih terus menderita. Negeri Sabah terus miskin. 8 daerah termiskin di Malaysia. Apa ini? Tidak masuk akal sudah itu Pertua. Perlu dilangsaikan semua ini serta merta. Yang kedua, saya juga ingin menegur pihak penerbangan, sama ada MAS kah, ASIA kah. Penerbangan one way tiket hari ini MAS ekonomi pergi Sabah 3,800. Ini mencekam darah nama dia. Asia pula pun sama. Saya minta Kementerian Pengangkutan lihat perkara ini secara lebih serius. Jangan biar rakyat Sabah yang ada di sini berulang-alik menderita. Saya juga ingin menyatakan, saya melihat ramai orang salah paham dengan tindakan yang berhormat Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Selaku menteri, dia bertanggungjawab di atas kementerian dia. Dengan penuh dia melihat, dia bertanggungjawab dengan kementerian dan dia berlapor kepada kerajaan. Mana-mana pegawai dia yang tidak berpotensi, tidak berfungsi, kalau saya menteri pun saya tukar 24 jam. Apa pula ini? Nasib itu dia turunkan pergi timbalan pengarah. Kalau saya simpan dia di tempat yang tiada orang jumpa dia. Sebab asal satu orang, kementerian akan huru-hara. Saya pun hairan. Menteri cadang nak promosi bakuti, perambai yang menghantam. Bakuti ini bukan babi ya, bukan tulang babi ya. Tulang daging pun ada, ayam pun ada, ikan pun ada. Apa masalah? Pasal makanan pun kita gaduh. Jadi saya mencadangkan cuma mungkin pihak kementerian perlu membuat promosi kenyataan awam bahawa bakuti ini bukan hanya untuk tulang babi saja. Itu penting. Di Sarawak sudah ada bakuti halal. Kenapa tidak kita promote di mana-mana? Ini penting. Satu lagi saya lihat. Rakyat Malaysia ini bagus. Tapi apabila pegang steering kereta memandu jalan raya, rakyat Malaysia jadi hilang akal. Banyak yang sesat di jalan yang terang. Teruk. Pemanduan di negara kita ini terlampau teruk di seluruh dunia. Lane sebelah kanan, lane laju dia memandu siok dengan telefon. Slow, di horn. Dia marah. Mengangkat tangan dengan macam-macam dia punya sign. Bikin panas hati. Saya pun hairan macam mana mereka ini dapat lesen memandu. JPJ harus lihat perkara ini. Dan kita perlu rubah peraturan kita. Macam di Eropah, macam di negara-negara lain. Mereka laksanakan, execute, itu hukuman. Tempat kita tidak. Sebab itu kemalangan jalan raya 1 tahun berapa ribu nyawa terbang melayang. Sebab kita tidak prihatin. Dan rekod antarabangsa melaporkan bahawa pemandu paling ganas adalah pemandu dari Malaysia.
hilang akal apabila berada dalam kereta. Kinabatangan. Sikit boleh, hulu langat. Tadi Kinabatangan ada menyebutkan soal berkaitan dengan Motek. Dia turunkan pangkat. Saya nak tanya dengan Kinabatangan ni. Saya nak tanya dengan Kinabatangan. Setuju tak Kinabatangan? Maksudnya ada segelintir penjawat-penjawat awam ni, maksudnya pegawai dan juga tangan kerajaan ni. Dia perkataan tu deep state ataupun dalam bahasa kita ni macam sabotage. Saya nak minta sedikit pandangan daripada Kinabatangan. Terima kasih Speaker. Memang ada. Sebab itu pada saya menteri perlu melihat mana-mana pegawai-pegawai kita yang mensabotaj polisi kerajaan itu perlu diambil tindakan dengan segera. Tidak boleh dibiar. Sebab kalau dibiar dia macam parasit, dia akan menghancurkan seluruh sistem dalam kementerian itu. Olehlah satu lagi, ekonomi negara memang tidak baik. Ini impak daripada ekonomi global. Justru itu kerajaan dan pihak PBT harus melihat perkara ini secara seksama, memberi kelonggaran kepada penyaga-penyaga kecil. Benalah mana-mana tanah lapang di jalan raya ke tanah kosong ke, benalah, benarkanlah mana-mana pihak yang berniaga. Sebab penjagaan kecil-kecil ini boleh membantu rakyat yang susah untuk mendapat pendapatan sampingan. Ini tidak, pihak enforcement, asal ada penjaga disita macam-macam. Saya nampak negara lain, mereka encourage, mereka galakkan rakyat mereka yang ingin berniaga secara kecil-kecilan, dibina gerai-gerai dan sebagainya. Ini penting untuk menambah mengukuhkan ekonomi negara kita. Sudah tiba masanya. Satu lagi, Menteri Ekonomi kita. Padu ini tidak boleh dilaksanakan di Sabah. Sebab internet tidak ada. Gunalah data yang sedia ada, jangan banjir masa. Satu lagi, saya menyokong Bagan supaya kerajaan mengkaji kenaikan 2% teks. Sebab yang dikolek hanya 3 bilion, tapi rakyat di bawah menderita. Kita kaji, kalau mau betul-betul kerajaan nak cari duit, laksanakan sistem GST semula, baru dapat duit. Ini kita kenaikan 2%, kerajaan dapat 3 bilion. Amalkan sistem subsidi bersasar. Kalau ini dapat diamalkan, saya nampak kerajaan dapat menjimat berbilion-bilion ringgit. Oleh kerana itu Pertua, saya minta kerajaan melihat secara seksama tentang untung nasib hidup rakyat. Kita telah memerintah negara 1 tahun 5 bulan dah. Maka pastikan apa yang kita lihat sebagai satu perkara kebaikan untuk memastikan, pertama, pulihkan ekonomi kita, pulihkan keyakinan pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita, dan seterusnya pulihkan keyakinan rakyat. Rakyat yakin dengan pemerintah, rakyat yakin bahawa mereka insecure, rasa terselamat, maka saya rasa rakyat akan terus memihak kepada kerajaan yang sedia pada hari ini. Tetapi kalau kita asyik bermain politik yang tidak ada tentu hala tujuannya, sudah tentu rakyat akan mengasingkan diri daripada kita. Dengan ini, Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan. Saya jemput Yang Berhormat Gerik. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Yang Dipertua kerana memberi ruang dan peluang kepada Gerik untuk membahaskan usul titah diraja pada petang ini. Pertama sekali, Gerik ingin merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar di atas pelantikan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Patut mewakili rakyat di Parlimen Gerik berikrar untuk mentaati dan menjunjung titah Tuanku Baginda sepanjang tempoh pentadbiran Tuanku. Patut dan seluruh rakyat akan sentiasa mendoakan Tuanku dan Tuanku Permaisuri agar dikurniakan keafiatan dan keharmonian sepanjang tempoh Tuanku memayungi negara. Patut juga ingin merafak sembah setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Shah kerana telah menamatkan
Tempoh pentadbiran Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dengan penuh kemegahan, pelbagai nostalgia dan kenangan manis yang sentiasa diingati rakyat jelata. Patik dan seluruh rakyat Parlimen Gerik akan merindui kemesraan Tuanku Sultan dan mendoakan kesejahteraan Tuanku bersama Tuanku Permaisuri. Proses peralihan takhta pentadbiran negara ini adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah dan alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar tanpa ada cacat celanya. Puan Yang di-Pertua, menjunjung titah ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku, Gerik tertarik dengan titah Tuanku agar seluruh ahli-ahli yang berhormat, Parlimen terutama kerajaan yang memerintah, agar meletakkan seluruh komitmen kepada kesejahteraan rakyat. Oleh itu, Gerik ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa sedikit keluhan rakyat luar bandar, khususnya di Parlimen Gerik yang kini sedang mengharungi tekanan kos sara hidup dan harga barangan asas yang makin meningkat. Kenaikan harga beras terutamanya yang begitu mendadak memberi kesan kepada masyarakat kerana terpaksa mengeluarkan belanja yang banyak akibat daripada kenaikan ini. Lebih malang lagi apabila beras tempatan kini diibaratkan seperti chip small dengan izin. Sekejap ada, sekejap tiada di pasaran. Dalam masa yang sama, kenaikan cukai SST 8% dan akan datang pelaksanaan subsidi bersasar pula, semuanya bakal memberi kesan dan impak kepada harga barang, perkhidmatan, rantaian pasaran dan ekonomi rakyat. Keadaan akan lebih parah lagi apabila minggu depan umat Islam dan bangsa Melayu terutamanya akan menyambut bulan Ramadan dan seterusnya Hari Raya Aidilfitri. Sudah tentu kos perbelanjaan akan lebih meningkat lagi. Tuan Yang di-Pertua, apakah semua dasar ini sesuai dilaksanakan serentak atau mungkin ada beberapa perkara yang pihak kerajaan patut tangguh dahulu? Rakyat melihat bebanan diletakkan kepada rakyat datang secara pukal dan secara lambat. Orang utara cakap. Mohon pihak kerajaan pertimbang dan semak semula dasar-dasar ini dan batalkan atau tangguh dahulu yang mana patut. Puan Yang di-Pertua, apa yang kerajaan mahu buat sebenarnya dan apakah sebenarnya yang rakyat mahu? Kenapa kehendak rakyat selalu menjadi satu pertumbungan yang klise dengan kehendak dan dasar kerajaan? Apabila mata wang kita jatuh merudum, kejatuhan ringgit Malaysia yang menghampiri harga rahmah ini memberi kesan besar dan impak yang sangat besar kepada perbelanjaan negara. Begitu juga kepada pelabur dan peniaga. Dan bayangkan, dengan bajet yang diletakkan, contohnya bajet kita pada tahun lepas diletakkan pada harga RM4 setiap dolar. Sekarang harga menjadi RM4.82 setiap US dolar. Jadi jauh perbezaannya tu. Dan kerajaan kena segera bertindak dan kerajaan telah pun bertindak melalui Bank Negara Malaysia dengan menaikkan faedah sebanyak 3 kali pada tahun 2022 dan selepas itu pada tahun 2023 1 kali. Namun kenaikan tersebut membebankan rakyat sebenarnya. Sebabnya rakyat terpaksa menanggung faedah pinjaman seperti pinjaman rumah, pinjaman kenderaan dan faedah cas kad kredit. Rakyat berharap kerajaan mencari jalan menang-menang di antara kerajaan dan rakyat dan buatlah sesuatu kaedah yang lain pula yang pada akhirnya tidak menyusahkan rakyat. Lagi satu Puan Yang di-Pertua. Kalau dulu kita lihat M10 atau Majlis Tindakan Ekonomi Negara akan bermesyuarat hampir setiap hari apabila adanya krisis. Kita boleh lihat pada zaman Tun Mahathir pada tahun krisis ekonomi pada tahun 97-98. Begitu juga pada krisis COVID oleh Tan Sri Paguh dan Datuk Seri Bera menjadi Perdana Menteri. Kita boleh lihat, boleh kata hari-hari ada mesyuarat dengan Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan sebagainya. Namun sekarang rakyat melihat M10 jarang bersidang dan kita tak nampak fungsi M10 pada dalam keadaan yang genting ni. Adakah kerajaan ada perancangan lain ataupun adakah kerajaan tidak lagi merasakan bahawa perlunya menekan butang panik untuk bekerja lebih kuat lagi? Sebab apabila kerajaan nampak terlalu tak panik, akibatnya rakyat pula yang panik. Jadi berlakulah pembelian panik, pengeluaran simpanan secara panik dan sebagainya. Puan Yang di-Pertua, berkenaan isu beras tempatan pula. Isu beras tempatan tiada, beras import pula sukar dibawa masuk atas berbagai faktor sekatan dan
cukai yang tinggi daripada negara pengeluar. Ya, kerajaan bertindak dengan memperkenalkan jenama baru beras madani yang kononnya beras tempatan akan dicampur dengan beras import dan dijual dengan satu harga yang lebih rahmah. Tapi bagi majoriti rakyat di luar sana, beras madani tidak menjawab kepada penyelesaian isu kekurangan stok dan misteri kehilangan beras tempatan dalam pasaran sekarang. Tular beberapa klip video dalam media sosial yang menunjukkan beras tempatan ditampal dengan pelekat beras import dan harganya jauh lebih mahal. Apakah pihak kementerian tidak tahu menahu berkaitan perkara ini? Ataupun adakah kita membiarkan kartel berleluasa? Atau apakah masalah yang sebenarnya? Rakyat mahu penguasaan secara ikhlas oleh pihak berkuasa kerajaan. Itu yang sebenarnya yang rakyat mahu. Cara lain mungkin kerajaan boleh mula mewujudkan lesen-lesen dan kilang-kilang mini yang boleh diurus oleh koperasi-koperasi pesawah. Biar mereka pula mengimbangi pengeluaran, stok bekalan dan seterusnya merungkai misteri kehilangan beras tempatan dalam pasaran negara. Dan satu lagi poin yang betul, ramai juga pesawah-pesawah kita mengeluh agar sistem dulu dikembalikan bagi semula bekalan beras peribadi selepas tuaian kepada pesawah. Lebih baik lagi beri bantuan pinjaman membeli mesin proses hasil beras sendiri seperti di Thailand. Harga lebih kurang dalam RM5,000 mesin tu. Sekurang-kurangnya pesawah dan keluarga yang menanam padi tidaklah diibaratkan seperti tikus kelaparan dalam gudang beras. Poin yang betul. Kata Ibn Khaldun dalam kitab Mukaddimah, kekuatan dan kestabilan pada sesuatu negara ini diukur pada 3 perkara. Pertama, jaga airnya. Yang kedua, jaga makannya. Yang ketiga, jaga rakyatnya. Pincang salah satu, kehancuran sedang kamu tempah. Ia akan datang pada bila-bila masa saja. Seterusnya poin yang betul. Bagi kawasan Felda pula, hasil program tanam semula ladang Felda yang menggunakan benih-benih jenis baru dan hybrid bermula tahun 2010 hingga 2018 yang lalu telah membuahkan hasil. Hasilnya kalau dulu di setengah ladang peroka nak dapat 2-3 tan pun payah, sekarang 5-6-7 tan itu biasa. Jadi alhamdulillah dan tahniah kepada Felda. Tapi apa yang jadi masalahnya poin yang betul, ramai peneroka merungut tentang penyertaan hasil peneroka yang penolakan kos ladang dan hutang terlampau tinggi. Kalau hasil jualannya 3,000 sebagai contoh, peneroka hanya menerima 1,500 dan kos dan hutang 1,500. Tapi kalau hasil jualan dia mencecah 5,000, peneroka tetap menerima sekitar 1,500 juga. Lagi 3,500 itu digunakan untuk tolak hutang. Dengan alasan oleh Ibu Pejabat Felda katanya nak bagi cepat habis hutang. Sepatutnya perkara tersebut tak berlaku paling betul dalam keadaan ekonomi kita yang tengah tenat ni. Great, saya minta laluan sikit. Boleh. Terima kasih. Saya beri perhatian sebab apa yang dibangkitkan oleh Great soal potongan kepada peneroka Felda. Apakah Great setuju bahawa dalam keadaan yang kritikal, minima 1,500 Felda tidak boleh buat potongan sebab itu basic perbelanjaan bagi setiap isi rumah. Lebihan daripada 1,500 barulah pemotongan boleh dilaksanakan. Saya fikir ini kaedah yang perlu dibuat supaya peneroka Felda yang mempunyai pendapatan di bawah 1,500 tidak lagi menanggung kos-kos yang terpaksa dilaksanakan kerana potongan yang telah dibuat oleh pihak Felda. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju dan memasukkan ucapan tersebut dalam bahasan saya. Sebab itulah katakan peneroka yang dipotong banyak ni sebenarnya dia adalah peneroka yang setia yang bersama dengan Felda. Jadi sepatutnya Felda kalau hasil tu 5,000 sebagai contoh, bagilah peneroka 2,500 dan bakinya tu ambillah 2,500 lagi buat bayar orang hutang kan. Jadi kerajaan perlu cakna peneroka juga terkesan dengan kenaikan harga barang, kenaikan faedah pinjaman kenderaan dan sebagainya dengan kos sara hidup yang semakin meningkat ni. Poin yang betul. Balik sikit kepada isu kawasan setempat saya di Great. Pertamanya, Great ingin memohon kepada Kementerian Dalam Negeri agar menyegerakanlah pembinaan kompleks ISUKS Bukit Berapit, Bengkalan Hulu. Keadaan aliran trafik pelancong dah semakin hari semakin sesak di kaunter immigration dan custom. Keadaan ini makin parah kalau cuti sekolah dan cuti-cuti umum. Penambahan jumlah pelancong sehingga 177% antara tahun 2023 berbanding tahun 2022. 2022 tu ada 433,000 jumlah pelancong dan 2023 1.2 juta pelancong masuk. Ini menunjukkan SUKS Bukit Berapit ni dah jadi pilihan untuk para pelancong masuk
selepas Bukit Kayu Hitam dan Padang Besar. Jadi mohon perkara ini dipercepatkan dan diselesaikanlah sebab dia memberikan imej yang tak berapa baik kepada kementerian dan pihak immigration. Kalau dah orang sesak macam tu kan, ada yang terpaksa ambil nombor kemudian terpaksa balik dulu kerana nombor giliran dah habis dan sebagainya. Yang keduanya, GERIK ingin memohon kepada Kementerian Kesihatan agar mengadakan wad bersalin di klinik kesihatan Kelang Hulu. Ini kerana timbul isu kerakyatan negeri apabila ibu yang bersalin akan dibawa ke hospital Baling Kedah. Jadi anak tu akan didaftarkan sebagai anak Kedah. Tapi apabila dia bersekolah, dia jadi isu kerakyatan negeri lah pula. Jadi permohonan untuk bantuan dan sebagainya untuk negeri Perak selalunya dia payah nak dapat. Dan satu lagi adalah kekurangan prasarana perubatan seperti pusat hemodialisis yang menjadi rungutan masyarakat di Kelang Hulu lah. Ada hemodialisis swasta, harga agak mahal dan dia pun tak dapat menampung kapasiti yang banyak. Puan Ketua. Dan akhir sekali Puan Ketua, izinkan saya mengakhiri ucapan saya ni. Saya ingin melahirkan curahan rasa hati saya lah di kalangan rakan-rakan pembangkang dan rakan-rakan yang sebelah sini. Yang kami ini tiada peruntukan. Kemudian kami diuji dengan pelbagai musibah. Dapat pula pelbagai tawaran dan menempuh siri-siri pengkhianatan. Jadi saya ingin menyampaikan satu pantun selokar lah Tuan Ketua. Tak izin dua rangkap pantun yang dipetik daripada sebuah lagu M. Nasir, lagu Pelipur Lara Agung Negara Datuk M. Nasir. Tapi saya tak menyanyi lah Tuan Ketua, saya baca saja. Okey, dengar ni. Temu hulu hilir menyusur, adat hidup temukan mati. Janganlah tuan-tuan termenung sugul, adat wira haruslah tahan uji. Riwayat bermula dari dahulu, pandang belakang tersangatlah jauh. Perlu menyilang irama dan lagu, kapal berlayar usahlah dilabuhkan sauh. Asal debu pasti pulang ke debu, dari tegak bersimpuh baik rebah merempuh. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GERIK mohon menyokong. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Sandakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Tita Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Tan Sri Speaker, konflik geopolitik yang sedang berlaku di seluruh dunia ketika ini telah membawa kepada ketidakketentuan yang lebih besar kepada setiap negara dan wilayah. Jadi setiap wakil rakyat, sama ada peringkat persekutuan atau negeri, perlu meletakkan kepentingan negara untuk memimpin negara ke pembangunan global. Jadi, tahniah kepada Malaysia kerana telah mencapai satu rekod pelaburan langsung asing FDI sebanyak 926 bilion setakat tahun 2023. Manakala kadar pengangguran kita telah menurun kepada paras pra-pandemik iaitu sebanyak 3.3% dan ramalan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK kita untuk tahun 2024 diunjukkan sebanyak 4.5%. Walau bagaimanapun, Tan Sri Speaker, selain daripada semua angka dan statistik yang besar ini, pembangunan ekonomi sebenar mesti dirasai oleh rakyat keseluruhannya. Hasil pembangunan negara kita mesti dinikmati secara sama rata antara Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bagi mencapai matlamat yang lebih lama diabaikan ini, beberapa pembangunan infrastruktur mesti disegerakan di Sabah. Isu pertama yang ditujukan kepada Kementerian Kerja Raya, kemunculan frasa yang baru, jalan bulan. Jadi Tan Sri Speaker, tidak ada rakyat Malaysia yang telah menjejakkan kaki ke bulan setakat ini. Tetapi di Sabah kami dapat merasainya. Keadaan jalan raya kita teruk di Sabah juga diwujudkan satu frasa baru iaitu jalan bulan yang biasanya merujuk kepada pemanduan melalui jalan utama seperti dari Telupit ke Sandakan dan dari Kinabatangan ke Sandakan. Jadi statistik kemalangan jalan raya kian
meningkat disebabkan oleh jalan-jalan raya yang dalam kondisi yang teruk sangat. Pada 12 Januari 2024, seorang pemandu lori sampah dari Kinabatangan telah meninggal dunia secara tragik apabila truk atau lori yang dipandu oleh dia telah terbalik ketika mangsa sedang cuba mengelak lubang sepanjang jalan bulan itu. Ini juga satu-satunya kes kemalangan yang telah direkodkan. Ratusan pemandu juga berhadapan dengan mengalami kerosakan pada tayar dan lain sejak beberapa tahun ini. Dan apabila mereka memandu di jalan bulan, kos ekonomi dan kos yang ditanggung oleh pengguna jalan untuk semua ini sudah tentu akan mencecah kos jutaan ringgit. Jadi semua ini juga merupakan satu kerugian kepada negara dan masyarakat kita. Jadi soalan saya kepada Jabatan Kerja, Kementerian Kerja Raya, nampaknya hanya boleh dilihat mengambil tindakan selepas sesuatu kejadian itu berlaku ataupun selepas kejadian ini menjadi tular di saluran media sosial. Jadi mengapakah JKR tidak mempunyai program penyelenggaraan berstruktur untuk jalan-jalan utama persekutuan yang mampu menghalang semua kejadian ini berlaku? Berapakah peruntukan yang diperuntukkan kepada JKR Sabah setiap tahun untuk menyelengga jalan persekutuan di Sabah dan kemudahan asas yang berkaitan seperti lampu jalan? Saya juga sangat terkejut apabila mengetahui bahawa kebanyakan jalan persekutuan kita yang sedia ada di Sabah diklasifikasikan sebagai tidak dapat diperbaiki ataupun damage beyond repair dengan izin. Jadi setahu saya daripada 35 pakej kerja untuk PEM Borneo untuk fasa 1 untuk lebuh raya PEM Borneo Sabah, hanya 14 pakej kerja masih belum lagi ditender. Justru itu, berapa lama lagi kami perlu bertahan untuk memandu sepanjang jalan-jalan bulan ini? Jadi saya menggesa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kerja Raya untuk mengambil langkah segera bagi memastikan jalan-jalan yang utama persekutuan sedia yang dibaiki dan diselenggar dengan berkualiti ketika pembinaan projek lebuh raya PEM Borneo masih berjalan. Tidak dilupakan juga jalan daripada Batu 16 ke 32 Sandakan, single lane road, adakah telah dimasukkan ke dalam pakej 27-A untuk dinaik tarafkan ke double lane, tetapi dalam laman web PEM Borneo tiada pakej tersebut sudah. Jadi mohon kementerian memberi penjelasan mengenai status menaik taraf jalan tersebut, dan saya tidak terima oleh kerana pertukaran kerajaan ini, oleh itu pakej ini telah diambil keluar sebagai satu alasan. Seterusnya saya teruskan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air mengenai bekalan air di Sandakan. Tan Sri Speaker, masalah bekalan air di Sabah khususnya di Sandakan mungkin tidak menarik perhatian seperti kes-kes baru ini di Pulau Pinang, tetapi masalah yang kami hadapi adalah lebih serius dan lebih kerap berlaku di Pulau Pinang. Beberapa langkah juga telah dicadangkan untuk diambil untuk mengatasi masalah bekalan air ini, dan ia memerlukan perhatian segera daripada kerajaan persekutuan untuk membantu dari segi pembiayaan ataupun peruntukan. Jadi projek pembinaan 5 tangki di Sandakan untuk menyelesaikan masalah kekurangan air untuk jangka masa pendek telah diluluskan. Terima kasih. Projek penyambungan bekalan elektrik di tangki Kinabatangan bagi menstabilkan bekalan elektrik meskipun telah delay tetapi juga diluluskan. Terima kasih. Tetapi sekarang apa yang Jen Sandakan perlukan adalah satu sumber air baku ataupun raw water dengan izin yang lebih selamat dan boleh dipercayai untuk terdapat permintaan segera untuk menjalankan kajian bagi menempatkan semula muka atau water intake sedia ada di Sungai Segali ke lokasi lain yang sesuai. Jadi pembiayaan untuk kajian ini dan kesan kepada penempatan semula ini akan bukan sahaja mampu menjamin bekalan air kami di Sandakan tapi untuk masa hadapan, tetapi juga dalam masa yang sama mampu mengatasi isu air masin yang dihadapi oleh warga Sandakan selama setengah dan 1 tahun lepas ini. Jadi sila
kami memohon peruntukan bajet yang secukupnya untuk mengatasi masalah air di Sandakan dengan segera. Jadi seterusnya kami ke Kementerian Kesihatan, perkembangan menaik taraf Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan di bawah Kertas Putih Kesihatan. Jadi Tan Sri Speaker, saya gembira apabila Kementerian Kesihatan mengumumkan bahawa di bawah Kertas Putih Kesihatan, Hospital Duchess of Kent Sandakan akan dinaik tarafkan menjadi hospital major pakar di Sabah, sama seperti status Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Jadi dengan bilangan perkhidmatan pakar di Hospital Duchess of Kent akan ditingkatkan daripada 18 sehingga ke 49 di bawah program ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian Kesihatan, apakah status ataupun perkembangan terkini mengenai kerja-kerja menaik taraf HDOK setakat ini? Adakah terdapat tempoh masa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk proses menaik taraf secara berperingkat? Jadi saya berharap Kementerian Kesihatan akan menyegerakan program ini di bawah RMK 12 kerana sehingga kini kami punya hospital kekal sebagai satu-satunya fasiliti hospital awam di Sandakan walaupun populasi penduduk telah meningkat dengan ketara. Jadi selain daripada itu kami juga memerlukan pakar, terutamanya pakar kardiologi, sebab pada masa ini kami memerlukan lebih banyak pakar kardiologi, terutamanya kardiologi, kerana pada masa ini semua pesakit jantung dari daerah ini perlu dihantar ke QE di Kota Kinabalu, iaitu jaraknya hampir 400 km jauhnya. Jadi ini adalah is a matter life and death dengan izin Tan Sri Speaker. Seterusnya kami menuju kepada Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk menaik taraf pasar sedia ada. Jadi Tan Sri Speaker, saya ingin membawa perhatian kepada semua kepada pasar dan sebuah penjajah yang ikonik di negara ini, namun terkenal berbanding dengan pusat beli belah berhawa dingin, tidak ada, sekurangnya mereka masih ada penghawa dingin. Tetapi kalau di Sandakan, saya yakin kalau Tan Sri Speaker datang akan nampaknya memang tidak dapat dibandingkan langsung lah. Jadi saya yakin Menteri KPKT juga bersetuju dengan saya, semua pasar-pasar di kawasan Sandakan mesti dinaik tarafkan. Sebagai contoh, Pasar Kim Fong, Pasar Ilupura Sandakan, dan pasar ini telah di dalam kawasan saya sejak tahun 80-an sebelum saya dilahirkan lagi. Jadi selepas 30 tahun, kedua-dua pasar ini memberi kemudahan kepada masyarakat sejak kian lama, tetapi kemudahan awamnya masih sama. Jadi selain daripada kerja pembaikan kecil-kecilan, kami perlukan satu kerja menaik taraf dengan keseluruhannya, di mana semua kemudahan asas dapat dinaik tarafkan dan untuk memastikan kebersihan pasar-pasar ini dijamin. Jadi salah satu lagi contoh pasar lain yang terkenal di Sandakan ialah Pasar Muhibah, di mana penjajah sekarang masih berniaga dan beroperasi di sini beberapa tahun lalu dan menggunakan kanopi sebagai tempat atap ataupun berteduh untuk sementara waktu. Jadi tidak ada struktur bangunan atau atap yang kukuh untuk mereka membuat perniagaan. Jadi penantian untuk memiliki bangunan kekal yang sesuai untuk menempatkan Pasar Muhibah juga telah lama ditunggu. Jadi Tan Sri Speaker, saya menuju kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi Sabah adalah merupakan salah satu negeri yang dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain dinamakan negeri di bawah bayu. Ia telah memiliki banyak ciri keistimewaan, semula jadi yang unik dari gunung tinggi sehingga lautan yang indah. Jadi Sabah juga mempunyai banyak tawaran menarik dari segi produk pelancongan. Justru itu menjadikan pelancongan sebagai satu industri utama di Sabah. Antaranya Kota Kinabalu terkenal dengan pusat peranginan pantai dan Taman Negara Kinabalu. Di pantai timur Sandakan juga terkenal dengan makanan laut, warisan hidupan liar dan kinabatangan river safari. Dengan daerah yang berbeza, menawarkan jenis tarikan yang berbeza untuk pasaran yang berbeza. Justru itu, daripada memasarkan atau memperlihatkan Sabah dari satu entiti saja, kami perlu kasih zoom in untuk mempamerkan setiap bahagian untuk setiap kawasan di Sabah berdasarkan
keunikannya dan kekuatannya. Sandakan dikenali sebagai satu gateway Borneo wildlife selama beberapa dekad dan sebab itu Sandakan juga ditampilkan dalam beberapa siri siaran National Geographic dan Discovery Channel. Namun beberapa langkah perlu diambil bagi merealisasikan lagi potensi Sandakan sebagai tarikan pelancong. Yang pertama, ketersambungan penerbangan ataupun flight connectivity yang melibatkan Kementerian Pengangkutan. Lebih banyak penerbangan langsung dari Sandakan ke bandar seperti Singapura, Penang dan Hong Kong, China perlu dibuka. Bandar seperti Sandakan yang mempunyai penerbangan langsung yang sangat terhad pada waktu ini akan mengalami kerugian yang paling besar dalam menarik lagi banyak pendapatan dari sektor pelancongan. Jadi saya oleh kerana kesuntukan masa, saya directly ke isu yang terakhir iaitu kami mengalami masalah nasihat perjalanan ataupun travel advisory, Tan Sri Speaker. Walaupun kerajaan Amerika Syarikat telah menurunkan nasihat perjalanan untuk pantai timur Sabah sejak tahun 2022, negara lain masih belum mengikutnya. Jadi justru itu saya menggesa Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negara untuk melibatkan dengan secara aktif dengan pelbagai kedutaan dan pesuruhjaya tinggi di Malaysia untuk menyemak nasihat perjalanan travel advisory dengan izin semasa warga mereka datang ke pantai timur Sabah. Jadi Tan Sri Speaker, mungkin ramai yang berpendapat bahawa isu penerbangan langsung ini sangat bergantung kepada pasaran dan permintaan. Ia juga mesti terlebih dahulu sehingga tahap tertentu sebelum penerbangan baru boleh dipertimbangkan. Ia adalah satu situasi chicken and egg situation dengan izin. Tetapi Tan Sri Speaker, peranan kerajaan untuk memastikan ayam didahulukan terlebih dahulu dengan insentif yang sesuai daripada kerajaan, selebihnya ia akan berjalan seiring dan industri akan dapat manfaat yang besar. Saya ada satu lagi tiga sentence. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya mengalu-alukan pengumuman oleh Jabatan Hal Ehwal Luar Filipina baru-baru ini yang menyatakan bahawa mereka merancang untuk menjalankan kajian latihan pendaftaran yang menyasarkan lebih daripada 550 warga Filipina tanpa izin di Sabah. Ini adalah langkah yang positif yang jarang berlaku oleh negara jiran kita dan saya menggesa kepada kerajaan untuk memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk memastikan kejayaan pendaftaran ini. Ini juga adalah satu langkah positif dalam menangani isu pendatang asing tanpa dokumen dengan baik di Sabah. Dengan itu, saya akan mengakhiri perbahasan saya yang merangkumi 23 butiran dan 8 kementerian. Dan saya mohon menyokong. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Kuala Krai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu izinkan Kuala Krai memanjatkan rasa kesyukuran kerana diberi peluang untuk turut serta dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja dan Kuala Krai mengambil peluang ini untuk menjunjung kasih kepada Puan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebagai raja yang bijaksana dan selalu memberati denyut nadi rakyat, tentunya kemakmuran Malaysia dan kestabilan ekonomi amatlah diambil berat oleh tuanku. Patik dan rakyat Kuala Krai amat beruntung dapat bernaung di bawah pemerintahan tuanku. Semoga agama, bangsa dan negara ini terus di bawah rahmat Allah. Hendaknya dirgahayu tuanku. Pokok rambutan tepi kolam, buah dipetik hari-hari. Intan menikam berselang nilam, cahaya melimpah dalam negeri. Atas ini Pertua, di dalam titah diraja, tuanku menyeru agar kita bersatu hati, bergandeng bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Namun setelah setahun 4 bulan di bawah kerajaan campuran PHBN ini, peruntukan per kami yang dipilih oleh rakyat dengan sah tidak pernah diberikan walaupun satu sen. Tentunya ini sangat menyukarkan kami dan rakyat kami. Ada di kalangan kami ahli-ahli panem sebelah sini telah jatuh kepada B40. Selang beberapa hari allowance masuk kerana terpaksa diagihkan bersama rakyat, terutama di awal musim persekolahan seperti ini. Perlu diingat, dunia ibarat roda, siapa pun tidak akan kekal selamanya. Tiada siapa boleh tongkat langit. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Oleh itu ucapan ini merupakan sebuah pesan. Pesan yang ingin saya bawa ini adalah pesan untuk sebuah negara
yang menyayangi dan kasih antara satu sama lain, yang mana usahanya adalah untuk membereskan segala masalah rakyat ketimbang hanya pandai berjanji namun tidak reti menepati. Sesebuah kerajaan semestinya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Akhirnya yang untung rakyat jelata kesemuanya. Peruntukan yang adil adalah mengikut undang-undang dan janji, bukan semata-mata kerana kebaikan. Jika tidak diberikan, ianya telah melanggar janji dan mengenepikan hak dan undang-undang. Tuan Sri Pertua, bermula 1 Mac 2024, cukai SST sebanyak 8% untuk sebahagian besar perkhidmatan telah bermula. Nah, selepas ini akan bermulalah sebuah pesta kenaikan harga barang. Kalaulah hanya ini adalah kepandaian kerajaan pada hari ini, sebagaimana yang dibangga-banggakan sebelum menjadi pemerintah, selebihnya semestinya adalah satu bala kepada seluruh rakyat Malaysia. Kenaikan ini bukannya baru bermula. Ia telah bermula seawal Januari 2024. Kenaikan harga elektrik, cukai baru LVGT sebanyak 10% dan cukai baru CGT juga 10%. Manakala Februari pula mencatatkan kenaikan harga beras tempatan melalui pengumuman yang bercelaru yang sebelumnya pula hilang entah ke mana. Nak jadi apakah negara ini sebenarnya? Kenaikan yang bersambungan ini seakan sebuah pesta di bawah pemerintahan Manen ini, ataupun rakyat di luar sana menggelarnya mahal dah ni. Solusinya hanya satu, naik harga. Di mana tanggungjawab sebuah kerajaan yang dilaung-laungkan, menekan dan terus menekan tanpa bertanggungjawab. Nabi berdoa dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma man wala min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man wala min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Maksudnya, Allah, sesiapa yang mengurusi satu perkara umatku lalu ia menyulitkan ummah, maka persulitkanlah dia, dan sesiapa yang mengurusi perkara umatku lalu ia memudahkannya, maka permudahkannya. Tan Sri Pertua, saya menyambut baik apabila Tan Sri Pertua memulakan sidang penggal ini dengan ikrar rukun negara. Tentunya ada makna yang tersirat di sebalik rukun negara ini. Nun di luar sana mula kedengaran gugatan yang cuba mengguris agama dan bangsa. Saya ingin menegaskan, jangan dimulakan percikan api perkauman dengan menyentuh isu-isu sensitif yang akan menyebabkan ketegangan kaum. Bagaimana orang bukan Islam perlu dilibatkan dalam mahkamah syariah? Apa rasionalnya? Bagaimana sebuah kampung yang tidak sampai 1 tahun mahu diangkat sebagai kampung warisan? Dan apa yang lebih mengguriskan ialah kenyataan seorang ahli politik veteran bahawa jawatan Perdana Menteri tidak semestinya daripada bangsa Melayu. Apa makna semua ini? Tidak cukup dengan itu, Tan Sri Pertua, Bak Kutih telah diangkat sebagai sub warisan. Ini sebuah kegilaan yang tak bertepi. Dalam masa yang sama, kenapa gugatan ini hanya dipandang sepi oleh pihak berkuasa, sedangkan pihak sebelah ini, sedangkan kalau pihak sebelah sini yang membicarakannya, secepat kilat tindakan dilakukan. Baru-baru ini, pada 20 Februari 2024, Menteri Komunikasi melancarkan kod etika kewartawanan yang diolah. Apa makna diolah? Adakah ini merupakan kod etika yang bertujuan untuk mengekang pihak wartawan melaporkan berita yang tidak ranum untuk kerajaan pada hari ini? Ini satu lagi contoh yang menunjukkan kerajaan hari ini cuba menjadi kerajaan yang cakap tidak suka bikin. Kalau dulu cakap berdega-dega, media perlu bebas, sekarang bila kamu berkuasa, kamu cuba mandulkan dunia kewartawanan. Tan Sri Pertua, dalam isu Kelantan, baru-baru ini pengurusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan Yang Berhormat Setiawangsa telah mengumumkan Kelantan bakal mendapat 92 projek baru. Saya ucap terima kasih atas pengumuman ini. Tapi apa yang saya teliti daripada pengumuman tersebut hanyalah penerusan projek-projek lama seperti projek Lebuh Raya, Kota Baru Kuala Krai, menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra dan projek laluan rel Pantai Timur ataupun ECRL. Apakah yang dimaksudkan 92 projek baru tersebut? Mohon YB Siniwasa perincikan. Kelantan sentiasa menjadi tumpuan dari dulu sehingga sekarang. Dulu kerajaan BN, sekarang kerajaan PHBN. Serangannya sama. Isu Kelantan mundur, negeri paling miskin, rentak yang sama dimainkan, tetapi solusinya tiada, dera dan terus menyeksa tanpa henti. Terbaru kenyataan Menteri Dalam Negeri bahawa Kelantan negeri paling tinggi mencatat kes jenayah seksual kanak-kanak. Apakah benar kenyataan ini? Adakah kemungkinan di Kelantan pelaporannya tidak disembunyi, maka angka tinggi berbanding negeri lain? Dan apakah tindakan pihak kementerian ini lebih penting bagi sama-sama berganding bahu menangani isu ini?
Tan Sri Pertua dalam isu hutang negara. Sejak dari awal Tambun menjadi Perdana Menteri ke-10, beliau sendiri mencanangkan tidak akan meningkatkan hutang negara. Tetapi jika dilihat dari laporan Bank Negara, perkara sebaliknya berlaku. Kadar hutang negara terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023 ke paras lebih tinggi berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, bon kerajaan yang diterbitkan oleh BNM berjumlah 171.5 bilion. Daripada jumlah itu, 74.3 bilion lebih adalah bagi tujuan pembayaran balik hutang lama dan terbitan bon bagi hutang baru berjumlah 97.1 bilion lebih. Hutang negara terus meningkat lebih tinggi pada tahun 2023. Terbitan bon kerajaan oleh BNM bagi tujuan membiayai hutang baru yang dibuat adalah berjumlah 100.408 bilion. Jumlah keseluruhan terbitan baru bon kerajaan berjumlah 191.91 bilion, di mana 86.83 bilion digunakan untuk pembayaran hutang lama. Persoalannya di sini adalah, adakah strategi Menteri Keuangan untuk kurangkan hutang ini nampaknya telah gagal, dan sekiranya Menteri Keuangan berjaya turunkan hutang kerajaan sekalipun, adakah ia bakal menjamin ekonomi negara akan bertambah baik? Sekiranya hutang kerajaan yang rendah dan bajet surplus ini baik untuk ekonomi negara, kenapa krisis keuangan dulu berlaku ketika hutang kerajaan Malaysia berada pada paras paling rendah dan dalam sejarah negara, dan setelah kerajaan mencatatkan surplus untuk tempoh beberapa tahun berturut-turut? Sebelumnya, pada tahun 1997 hutang kerajaan Malaysia berbanding GDP hanyalah pada paras 31.9%. Tan Sri Pertua, di Malaysia simpanan wang persalahan pekerja swasta diuruskan oleh KWSP secara konvensional. Namun alhamdulillah, bermula 2017 muncul simpanan syariah dan para pekerja boleh memilih untuk simpanan mereka diuruskan secara patuh syariah dengan menukar simpanan konvensional kepada simpanan syariah. Pada 3 Mac yang lalu, kumpulan wang simpanan pekerja mengumumkan kadar dividen tahun 2023 iaitu sebanyak 5.5% untuk simpanan konvensional dan 5.4% untuk simpanan syariah. Sedikit saja perbezaannya. Sedangkan kita bahawa doa dan ibadah seseorang Muslim boleh jadi tumpul, tidak makbul, dan keluarganya turut terkena tempias ketiadaan berkat akibat makanan haram dan yang diberi dengan wang hasil pendapatan dan perbelanjaan haram. Persoalan saya, kenapa KWSP tidak mewajibkan bagi orang Islam untuk menggunakan simpanan syariah berbanding konvensional? Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, perkara ini hendaklah menjadi keutamaan. Dalam masa yang sama juga, beberapa perkara lain seperti insurans kenderaan dan lain-lain hendaklah diberikan keutamaan untuk orang Islam menggunakan takaful. Perlu kempen yang agresif dan berikan pilihan utama kepada orang Islam agar mereka memilih urusan ekonomi mereka yang patuh syariah. Tan Sri Pertua, dalam isu berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan, saya ingin mencadangkan kepada Kementerian Pengangkutan supaya dapat memantau operasi syarikat penerbangan dalam negara, khususnya berkaitan dengan jadual yang tidak menentu dan diubah-ubah. Dulu disebut delay, tetapi sekarang diubah kepada retime. Sebenarnya sama saja. Jadual diubah mengikut kepentingan syarikat tetapi tidak mengambil kira kepentingan penumpang. Disebabkan retime atau sebenarnya delay terdapat di kalangan penumpang yang terlepas mesyuarat dan program penting, dalam masa yang sama pihak syarikat berlepas diri. Isu yang kedua ialah berkaitan harga tiket yang terlalu mahal, khususnya di musim tertentu, termasuk di hujung minggu. Kami dari Semenanjung ada pilihan menaiki kenderaan darat jika tiket terlalu mahal. Tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kita dari Sabah dan Sarawak? Adakah pihak kementerian bersedia menetapkan harga ceiling bagi setiap sektor penerbangan agar kenaikan harga tidak menambung terlalu tinggi, khususnya di musim tertentu? Dan bagi penerbangan antarabangsa pula, saya ingin mencadangkan pihak syarikat penerbangan Malaysia boleh menyediakan ruang salat sebagaimana terdapat banyak syarikat penerbangan luar negara yang telah menyediakan ruang yang selesa untuk salat dalam pesawat. Tan Sri Pertua, dalam isu label-melabel, khususnya melabel mereka yang melawan kerajaan dengan khawarij, adalah satu lirik lama yang diulang siar. Dahulu kerajaan BN melabel PAS dengan khawarij, sekarang juga label yang sama diberikan. Naratif melabel musuh politik dengan khawarij adalah satu langkah amat bahaya dan serius. Ia mengundang kepada perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat ini. Bagaimana rakyat negara ini dapat bersatu dan berpadu jika naratif ini diteruskan oleh kerajaan hari ini? Saya ingat ucapan Allahyarham Datuk Fadil Noor, mantan Presiden PAS, mantan Ahli Parlimen, quote and quote, kalau mereka nak melabelkan label khawarij kepada orang yang menentang kerajaan, apakah berani mereka mengatakan bahawa kerajaan ini kerajaan Ali bin Abi Talib?
Seperti mana kenyataan ini dibuat oleh seorang ulama Mesir, Syekh Omar Ahmad Abdul Rahman, yang dibicarakan dalam mahkamah. Beliau menyatakan dalam perbicaraan itu, apakah kamu menuduh kami sebagai khawarij? Apakah kamu itu Khalifah Ali? Itu quote and quote ucapan Allahyarham Ustaz Fadil. Sama juga melabel tunggang agama. Apakah kerana mempertahankan agama dan kemudian Islam dilabel sebagai penunggang agama? Isu melabel lawan politik ini bukan hanya keluar daripada anak buah biasa-biasa, tetapi bos nombor satu pun sama. Label walaun, lebay dan sebagainya pernah keluar dari mulut beliau. Malah dalam dewan ini juga pernah dilabelkannya. Kena ingat, kerana walaun inilah dulu habis pelusuk negara keluar berdemonstrasi sehingga penuh dataran mereka. Penuh jalan Tuanku Abdul Rahman sebab walak kepada arahan pimpinan supaya turun bersama menjayakan demonstrasi. Dan kerana lebay inilah dulu menjadi tempat kamu bergantung, siap keluar buku untuk menyokong dan mempertahankan kamu, sediakan pentas untuk berucap menentang kerajaan waktu itu. Harus diingat, walaupun sekarang lebay menjadi bahan ejekan, tetapi suatu hari nanti lebay inilah juga yang akan kamu cari dan jadikan tempat bergantung. Percayalah. Jadi hentilah melabel. Jangan cuba tutup kelemahan sendiri dengan melabel musuh politik. Jangan cuba menutup kegagalan dengan mendakwa masih berlaku sakau dan rasuah. Jangan sedang kamu sudah berkuasa masuk tahun yang kedua. Gunakanlah kuasa yang ada buat sementara waktu ini untuk membina negara ini. Yang terakhir, Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum berakhir, saya ingin baca sebahagian luahan seorang peniaga roti dan kek. Saya tertarik dengan tulisannya yang penuh keikhlasan untuk tetapan kita semua. Tentunya ia mewakili peniaga di luar sana, tidak kira apa jenis perniagaan mereka. Rakyat tengah susah, wahai kerajaan. Katanya, hari ini hari sedih buat semua bakers seantero. Dapat mesej dari Sapayes, harga naik tak teragak. Harga naik tak beragak. Ada bahan dari satu guni RM320 naik kepada RM700 lebih. Segala maknanya naik. Di saat hampa, ini muka orang Kedah kot, di saat hampa tengah berdentam-dentum dengan bergunung-ganang idea, pandangan, buah fikiran dari segala mak nenek, pakar dan ahli ekonomi dalam konvensyen ekonomi Bumiputera di Putrajaya. Peniaga kecil macam kami tengah cari pelampung, nak berpaut dari lemah. Hampa ni nak tak ada beza pun dengan orang yang tengah gali kubur. Nak kampus usahawan Bumiputera buat satu-satu dasar, fikirlah domino efek pada semua. Kenaikan seiring bahan mentah, kenaikan sukai SST, waktu masuk sekolah, waktu nak puasa, waktu nak raya, gamaknya buat serentak semua. Memang nak tengok orang kita gulung tikar. Tan Sri Yang-Pertua, pisang embun di luar pagar, sayang kundang masam isinya. 1 tahun sekam terbakar, sekarang sedang menyala apinya. Kuala Krai dengan penuh ta'zim menyokong usul menjunjung kasih Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebagai permulaan, izinkan saya melafaz sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pelantikan sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong yang ke-17. Saya juga turut melafaz sembah penghargaan kepada Al-Sultan Abdullah Riyauddin Al-Mustafa Billah Shah yang telah menyempurnakan permintaan sebagai Yang di-Tuan Agong yang ke-16. Saya berikrar akan menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong sebagai Raja berperlembagaan. Semoga Allah SWT memberkati pemerintahan Raja-Raja Melayu untuk menjaga kestabilan dan keharmonian negara. Tan Sri Yang di-Pertua, titah Baginda tempoh hari memperlihatkan kesungguhan Baginda dalam menjaga kebajikan rakyat. Nasihat ikhlas dan teguran membina juga telah disampaikan kepada semua ahli dewan yang mulia ini. Agama Islam, kestabilan politik, pendidikan, perpaduan, tata kelola ekonomi dan keuangan merupakan antara perkara yang ditekankan oleh Baginda. Sehubungan itu, marilah kita bersatu hati, berganding bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia seperti yang disarankan oleh Baginda. Tan Sri Yang di-Pertua, setelah berakhirnya PRU yang ke-14, rakyat telah disajikan dengan pelbagai episod drama politik. Ketidakstabilan yang berterusan dan memuncak telah mengheret kepada pilihan raya di 3 buah negeri, iaitu PRN Sabah, Melaka dan PRN Johor pada 2022. Keadaan tersebut tidak terhenti di situ.
malah terus berpanjangan apabila pilihan raya di 6 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah dan Kelantan serta Terengganu telah diadakan secara berasingan daripada PRU yang ke-15. Saya memahami bahawa pembubaran Parlimen dan DUN merupakan kuasa prerogatif Perdana Menteri serta Menteri Besar atas perkenan yang Tuan Agong dan Sultan di negeri masing-masing. Namun, sekiranya amalan di luar kebiasaan ini berpanjangan, perkara ini bakal menjejaskan kewangan negara, fokus kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta rakyat di luar sana. Lebih-lebih lagi, negara kita telah melaksanakan had umur mengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik yang telah meningkatkan kos pilihan raya sehingga 50%. Perkara yang ingin saya tekankan ialah pilihan raya yang dibuat secara berasingan tidak mendatangkan keuntungan buat rakyat dan negara dari segi kos, peratusan keluar mengundi dan budaya politik keterlaluan yang berpanjangan. Jika dilihat tempoh matang DUN yang paling terdekat bermula tahun 2025, kita akan menempuhi pilihan raya pada setiap tahun. PRN Sabah September 2025, Melaka November 2026, Sarawak Disember 2026, Johor Mac 2027, PRU 16 November 2027 dan PRN 6 Negeri Julai 2028. Sehubungan dengan itu, saya berharap perkara ini mendapat perhatian semua pihak yang bertanggungjawab dan yang mempunyai autoriti untuk merealisasikan. Saya menyedari bahawa pilihan raya secara bersekali ini agak sukar untuk diadakan dalam masa terdekat ataupun pada PRU yang ke-16. Namun, perbincangan ke arah tersebut perlu bermula daripada sekarang. Penjimatan kos yang saya anggarkan sekitar 500 juta ringgit pada masa akan datang bakal meningkatkan kemampanan kewangan negara dan boleh dibelanjakan untuk kepentingan rakyat yang lain. Tan Sri Yang Di-Pertua, berhubung isu pemasuhan skim pencen penjawat awam yang menjadi hangat kebelakangan ini, saya percaya perkara ini sudah berada dalam pengetahuan setiap kerajaan yang pernah mentadbir kerana telah ada perbincangan mengenainya sejak 10 tahun yang lalu. Hal ini kerana amaun pencen yang perlu ditanggung oleh negara semakin membesar. Keadaan ini ibarat bom jangka kepada negara kerana saiz penjawat awam yang semakin besar ditambah pula Malaysia menuju negara menua. Perkara ini menjadi kritikal apabila wang pencen tidak boleh dibayar melalui bentuk pinjaman seperti yang termaktub di bawah Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Wang pencen ini perlu diambil daripada hasil kerajaan iaitu cukai. Saya percaya antara sebab kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib memperkenalkan GST sebelum ini adalah untuk menampung sebahagian kos wang pencen agar dapat dipanjangkan lagi tempoh pelaksanaannya. Walau bagaimanapun, lambat launnya pembaharuan tetap perlu dilaksanakan apabila telah sampai ke muncaknya. Hal ini bagi membolehkan kerajaan semasa dan kerajaan yang bakal ditadbir generasi akan datang mempunyai ruang secukupnya untuk melaksanakan pelbagai pembaharuan dan pembangunan infrastruktur. Permintaan saya berhubung pembaharuan skim pencen ini, penjawat awam yang beruniform seperti tentera, polis, bomber dan sebagainya haruslah dikecualikan kerana pekerjaan mereka berisiko tinggi serta sektor-sektor pekerjaan yang kritikal seperti guru. Seterusnya, skim gaji bagi penjawat awam ini hendaklah dibuat kajian dan semakan dengan lebih mendalam supaya pendapatan bulanan mereka selari dengan tuntutan kos sara hidup semasa. Amat tidak wajar bagi sebuah kerajaan mengharapkan hasil yang baik daripada penjawat awam untuk memainkan peranan dalam pembangunan dan pengurusan kerajaan tetapi masih mengekalkan kadar gaji di takuk yang lama. Saya berharap apapun hasil laporan daripada kajian sistem saraan perkhidmatan awam yang dijangka akan diumumkan pada suku ke-4 tahun ini, keputusan dan tindakan kerajaan hendaklah lebih baik daripada perkara yang pernah dilakukan semasa pentadbiran Datuk Seri Najib dalam membela kemajikan penjawat awam, antaranya memberikan 2 kali kenaikan tangga gaji dalam tempoh 9 tahun. Perkara-perkara berkaitan skim gaji penjawat awam ini hendaklah diselesaikan terlebih dahulu, kemudian barulah kita membicarakan soal pemasuhan skim pencen. Tan Sri Yang Di-Pertua, berhubung isu penempatan ataupun penerumahan generasi kedua dan generasi baru FEDA, saya menyambut baik ucapan perbahasan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Jelebu pada minggu lalu. Akta penempatan berkelompok GSA 1960 misalnya, pindaan kepada akta tersebut sememangnya harus disegerakan bagi menyelesaikan pelbagai isu berbangkit yang telah lama membelenggu warga FEDA di seluruh negara. Akta ini mungkin dipindah daripada satu lot tanah hanya satu rumah kepada sekurang-kurangnya dua buah rumah agar dimanfaatkan oleh generasi baru. Saya percaya usaha ke arah pindaan akta GSA ini telah bermula sejak dari dulu lagi, iaitu ketika Datuk Seri Najib melancarkan Hari Penoloka Kebangsaan 2017 dengan mengumumkan kelulusan untuk membina lebih satu buah rumah dalam satu lot tanah.
Selain itu, saya berharap agar Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri terus komited dan memainkan peranan sebaiknya untuk menyegerakan pembahagian lot-lot tanah yang kosong. Pindahan kepada Akta JSA dan penjelasan lot tanah ini bakal membolehkan pengenalan semula model pembangunan perumahan berasaskan konsep banner sendiri seperti yang terkandung dalam RMK ke-12 yang dapat direalisasikan dengan lebih berkesan. Tan Sri Yang Di-Pertua, pendidikan awal kanak-kanak sentiasa menjadi isu penting dan menarik untuk dibincangkan, iaitu mengenai kualiti pembelajaran, kurikulum dan guru terlatih. Berhubung matlamat kerajaan untuk melahirkan generasi cilik Al-Quran dengan menyasarkan selama 100,000 hufaz cilik menjelang tahun 2026 menerusi program Tahfiz Tabika Kemas. Saya menyebut baik langkah tersebut dan mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Baginda Datuk kerana telah mencetuskan usaha murni berkenaan. Pelaksanaan projek rintis yang dilakukan pada tahun lalu di Tampin, iaitu di Tabika Kemas Feda Jaya 3 Tampin, telah membuahkan hasil dan ibu bapa juga amat teruja apabila anak-anak mereka sudah lancar menghafal surah-surah lazim, iaitu bermula daripada surah An-Nas hingga surah Al-Duha. Saya berharap agar usaha ini diteruskan dan diperluaskan kepada semua Tabika Kemas di seluruh negara. Permintaan di Parlimen Tampin untuk program ini Tahfiz Tabika Kemas amat tinggi. Justru itu besar harapan supaya kementerian dapat memperluaskan dengan segera beserta guru-guru terlatih yang cukup. Tan Sri Yang Di-Pertua, merujuk kepada Belanjawan 2023 yang lalu, kerajaan telah bertekad untuk menyegerakan pembaikan klinik daif dan ingin menyelesaikan pada tahun yang sama. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangkitkan isu klinik daif di Felda Bukit Rokan Utara Gemencih Tampin, iaitu klinik yang telah berusia 64 tahun dan ini telah kepada klinik kesihatan pada tahun 2012. Walau bagaimanapun keadaan dan pengoperasian klinik tersebut pada masa ini amat mendukacitakan berbanding klinik-klinik kesihatan lain, tetapi menerima jumlah pesakit yang ramai. Untuk makluman, saya sering menerima aduan daripada penduduk setempat berkenaan ketidakselesaan mereka semasa membuat rawatan di sana kerana klinik tersebut begitu sempit. Perkara ini bertambah parah lagi apabila klinik tersebut juga tidak dapat menyediakan perkhidmatan ambulans kerana tiada kemudahan kenderaan tersebut sekiranya berlaku kecemasan di luar jangka. Saya difahamkan baru-baru ini kelulusan sebanyak RM500,000 untuk membaik pulih dan menambah baik pengurusan klinik tersebut telah pun diberikan sebelum ini. Namun perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atas alasan isu tanah dan isu peruntukan yang tidak mencukupi. Sehubungan itu, saya mohon supaya perkara ini dijelaskan dan diambil tindakan dengan kadar segera. Hal ini kerana kaki tangan klinik dan penduduk di sana telah lama bersabar dengan keadaan yang serba kekurangan ini. Tan Sri Yang Di-Pertua, mengikut perkara 42.1 Perlembagaan Persekutuan yang Di-Pertuan Agong memiliki kuasa untuk mengampun, menunda dan melegakan hukuman. Minggu lalu ada sahabat saya di belakang sana begitu teruja berbahas dengan mempertikaikan pengampunan Datuk Seri Najib tanpa menyedari kesalahannya yang tersalah sebut nama tuanku di awal ucapan. Itulah salah satu contoh orang yang terkena kutulahan apabila mengingkari perintah Raja-Raja Melayu. Saya berpendapat soal pengampunan diraja ini jangan dipersoalkan. Tidak kiralah sebesar mana kebencian yang ada di dalam diri kepada beliau, sekurang-kurangnya budi dan jasa beliau kepada negara cukup banyak. Kita perlu beringat, hari ini mungkin terkena pada dirinya. Esok lusa kita belum tahu nasib siapa pula selepas ini. Lebih-lebih lagi kawan-kawan di sebelah sana juga ramai yang tergolong di dalam kluster mahkamah. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya juga amat simpati kepada nasib yang menimpa 6 orang ahli parlimen bersatu yang telah menyatakan sokongan kepada kerajaan. Mereka diperlakukan dengan begitu teruk sekali, sehingga kepimpinan parti mereka yang wakil bertindak untuk meminda perlembagaan parti, sedangkan mereka hanya menyatakan sokongan sahaja kepada kerajaan. Saya faham masalah mereka kerana saya pun pernah menjadi adun pembangkang yang amat memerlukan sokongan untuk membantu rakyat. Saya kira apa tindakan mereka bukan untuk kepentingan peribadi tetapi adalah untuk kepentingan rakyat. Bukan bertindak lompat parti seperti yang dilakukan oleh segelintir ahli parlimen pasca PRU 14 sehingga hampir melumpuhkan UMNO. Boleh bagi laluan, Adakah anda tidak ingat? Silakan.
Saya simple je. Agak-agak tuan lah. WB. Sekiranya berlaku ke atas parti tuan, adakah tuan akan bertindak seperti sedemikian? Laku pun pada pasca PRU 14. Masih keingat, Ketua Pembangkang sendiri pun meninggalkan parti UMNO setelah UMNO kalah. Lupa ke yang tu? Ramai lagi lah saya tak nak sebut kan. Cermin dulu. Pada pendapat saya, berucaplah dengan tertib dan usahlah keterlaluan sehingga terlupa diri sendiri. Satu jari menuding ke orang lain, 4 jari menuding ke diri sendiri. Saya harap yang berhormat sebelah sana berhentilah berkokok berderai-derai tetapi ekor bergelumang dengan najis. Ingat, pengkhianat akan rasa bagaimana dikhianati. Rasakanlah sekarang. Tuan Tan Sri Yang Di-Pertua, sebelum saya menutup perbahasan saya, izinkan saya memetik titah tuanku. Kejayaan atau kegagalan negara ini bukanlah diletakkan di bahu Perdana Menteri saja, tetapi ia adalah tanggungjawab semua 222 ahli Dewan Rakyat. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya akan datang. Sabarlah, tak lama, 3 tahun lebih lagi. Kalau anda benar pun, tunggulah pilihan raya akan datang. Saya yakin dan percaya gelombang itu dah mula reda. Sekian saja daripada saya, Tan Sri. Setakat ini, saya menyokong usul titah diraja. Terima kasih. Baik, saya jemput Kuala Kangsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin melafazkan terima kasih di atas peluang bagi membahaskan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja pada hari ini. Ampun tuanku, beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik menjunjung kasih dan merafakkan sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di atas pelantikan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Dualat tuanku. Patik berikrar dan menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Raja Berperlembagaan. Patik juga mohon merafak sembah menjunjung kasih kepada Al-Sultan Abdullah Riwayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahum Sultan Haji Ahmad Shah yang telah menyempurnakan pemerintahannya sebagai kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya amat mengamati segala perkembangan yang menjadi kerisauan rakyat terutamanya mengenai kejatuhan nilai ringgit yang semakin menjadi perhatian mutakhir ini. Pada ketika ini, nilai ringgit telah pun susut ke tahap terendah dalam tempoh 26 tahun, malah ramai penganalisis berpendapat ianya berisiko untuk mencapai paras terendah seperti yang pernah berlaku dalam sejarah negara iaitu RM4.88 pada Januari 1998 ketika krisis kewangan Asia memuncak. Namun demikian, di dalam masa yang sama, Allah menjadi harapan kita semua agar kerajaan mengambil berat serta serius dalam menangani masalah kejatuhan ringgit ini yang telah menyebabkan keresahan kepada rakyat. Kerajaan seharusnya mengkaji langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek dengan membuat kajian mendalam bersama-sama pakar-pakar ekonomi agar kejatuhan ini tidak berterusan dan mendapat diatasi dengan segera. Saya sendiri melihat banyak penderitaan yang dilalui oleh rakyat terutama di kawasan saya. Perlu ada strategi di luar kotak untuk menyelesaikan isu kos sara hidup yang tidak dapat kita nafikan. Saya juga bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh ahli ekonomi Jeffrey William minggu lepas, bila mana terdapat banyak GLIC berperatasi rendah yang mempunyai pelbagai pelaburan dan rizab tunai. Seperti yang kita tahu, GLIC diletak di bawah Kementerian Kewangan. Terdapat juga GLIC di peringkat negeri yang mana mereka ini berada di bawah Selian Kerajaan Negeri. Apakah kerajaan mempunyai idea terperinci untuk mengesan pelaburan ini dan sama ada mereka berada di dalam atau di luar negara? Adakah kerajaan juga mempunyai pasukan petugas yang boleh segera menarik balik dana ini dan menggunakannya semula untuk perkara yang lebih mendesak dan dapat membantu rakyat yang terkesan? Atau adakah pelaburan dan dana ini seakan terus terperangkap
dan ruang hitam perakaunan yang tidak menguntungkan sesiapa. Saya mohon MOF untuk membuat usaha yang serius untuk mencukir dana ini dan memfokuskannya semula ke dalam kategori yang lebih mendesak dengan berpandukan rakyat di senarai keutamaan tertinggi. Kerajaan mesti serius menyatukan semula dana ini dan mengemaskini Parlimen tentang plan tindakan yang sepatutnya. Malaysia bukan negara miskin. Apa yang kita perlukan ialah urus takbir yang lebih berkesan. Tan Sri Yang Bertuah, kejatuhan ringgit sedang kita alami pasti turut mendatangkan hikmah. Ianya akan memberi sinar kepada sektor pelancongan dalam usaha negara mencapai sasaran lebih 7 juta pelancong tahun ini. Saya ambil maklum tentang satu perjanjian antara pengendali acara terbesar di dunia iaitu ASM Global AEG dengan Perbadanan Stadium Malaysia PSM pada tahun 2022. PSM adalah perbadanan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Malangnya syarikat ini sekarang dilihat lebih aktif di Singapura dan Thailand. Saya rasa Malaysia rugi dalam hal ini kerana kita yang pertama di Asia Tenggara yang mengadakan perjanjian ini. Jadi saya mohon pihak Motek dan KBS perhatikan perkara ini. Tentunya kita boleh memikirkan satu langkah menyediakan prasarana untuk acara besar menggunakan perjanjian yang sedia ada. Kalau bukan di Semenanjung pun mampu kita anjurkan di Sabah atau Sarawak. Berbalik pada negeri asal saya, Perak Darul Rizwan, telah mengisyaratkan tahun 2024 sebagai tahun melawat Perak, yang mana pelbagai program dan promosi sedang giat dijalankan untuk menarik semakin ramai pelancong ke negeri Perak. Sektor pelancongan merupakan kaedah low hanging fruits dengan izin yang mampu menyumbang kepada pemulihan nilai ringgit dan ekonomi negara. Beberapa cadangan telah dikemukakan kepada Motek untuk kawasan Parlimen Kuala Kangsar, Bandar Diraja, dan saya mohon penjelasan apakah tindakan-tindakan yang telah diambil berkenaan cadangan-cadangan sebelum ini. Apabila kita memperkatakan tentang promosi pelancongan ke negara Malaysia, saya mengambil kesempatan di sini untuk membangkitkan isu berkaitan dengan laporan dan senarai yang telah dikeluarkan oleh airlineequality.com baru-baru ini yang meletakkan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebagai yang ke-8 terburuk di Asia dari aspek kemasukan pelancong melalui proses pengendalian kemasukan imigresen yang dikatakan bermasalah. Antara aduan utama yang diterima adalah mengenai kemasukan dan pelepasan imigresen yang tidak cekap dan efisien sehingga para penumpang dikatakan terpaksa beratur panjang bagi melepasikan semakan imigresen. Apakah respon kementerian berhubung perkara ini dan apakah pula langkah-langkah insentif yang telah dan akan diambil untuk menambah baik sistem sedia ada supaya rungutan sebegini dapat diatasi dan jumlah kemasukan pelancong ke negara ini tidak terjejas. Saya mohon MOT dan Malaysia Airport memberi perhatian yang lebih serius tentang masalah yang melanda KLIA ini. Bagaimana kita mampu menarik pelabur jika keadaan lapangan terbang berterusan begini? Cuba bayangkan bersesak-sesak di lapangan terbang, keadaan aerotrain yang masih tidak beroperasi. Rakyat Malaysia, kalau YB mungkin boleh naik kenderaan sendiri daripada terminal ke satelit, tapi rakyat Malaysia tidak dibenarkan, mereka terpaksa bersesak dengan menaiki bas, umpama bas mini wilayah zaman 80. Malu yang berhormat Tuan Speaker, Tan Sri Speaker. Seterusnya, saya ingin beralih kepada sektor kesihatan yang ingin menyentuh sedikit bab mengenai isu berkaitan dakwaan Institut Jantung Negara tidak lagi menanggung kos rawatan pesara kerajaan yang saya fikir memerlukan penjelasan yang lebih lanjut dari pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan dan Kementerian Kesihatan. Justru itu, saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai gesaan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPAC yang meminta kerajaan untuk mengekalkan keistimewaan sedia ada yang diterima penjawat awam semasa berkhidmat atau selepas persaraan, khususnya berkaitan penerimaan rawatan di Institut Jantung Negara. Apakah pandangan dan pendirian terbaru kerajaan mengenai perkara ini? Perkara sama juga berlaku dalam isu penamatan skim perubatan madani yang kini hanya tertumpu di 10 daerah terpilih dan penerima tertentu sahaja berkuat kuasa mulai 26 Februari 2024 yang dikatakan juga sebagai langkah meningkatkan kebersamaan, kemampanan serta memaksimumkan impak skim tersebut. Kita gesa agar skim ini diteruskan
di semua tempat, bukan sahaja di daerah terpilih. Saya yakin selain 10 daerah berkenaan, masih banyak lagi sebenarnya daerah terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar masih memerlukan skim ini. Terkait isu kesihatan juga, saya juga ingin menarik perhatian mengenai kerja-kerja menaik taraf Jabatan Kecemasan Trauma Hospital Kuala Kangsar yang mendapat perhatian Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah baru-baru ini. Terima kasih atas keprihatinan pihak kementerian. Kami di Kuala Kangsar amat menghargainya. Hospital Kuala Kangsar ini yang telah dibina sejak tahun 1901 lagi telah berjaya melaksanakan perluasan bagi 6 perkhidmatan kepakaran sejak 2017. Namun, ketika lawatan baginda ke Kompleks Wanita Kanak-kanak Kardiologis Hospital Raja Perempuan Bainun pada 6 Februari lalu, baginda telah menitah agar pakar perubatan dalaman yang terdiri daripada perkhidmatan kepakaran perubatan dalaman internal medicine disediakan oleh Hospital Kuala Kangsar. Saya mengharapkan agar pihak KKM mengambil serius titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak dan mengambil tindakan sewajarnya dengan segera. Perkara yang terakhir adalah berkenaan infrastruktur kolam renang di kawasan Kuala Kangsar. Kerja-kerja baik pulih kolam renang Kuala Kangsar di bawah selian Majlis Perbandaran Kuala Kangsar MPKK yang telah mengalami kerosakan dan tidak boleh digunakan sejak 2021. Selama ini, kolam tersebut sering menjadi tumpuan ramai, terutama pada hujung minggu dan cuti umum, dan ramai juga telah bertanya, YB, bilakah kolam renang ini dibaik pulih dan dibuka semula? Jadi saya ingin bertanya kepada YB dan kementerian yang berkenaan, sila ambil maklum dan bilakah kami di rakyat Kuala Kangsar dapat menikmati kemudahan ini kembali. Saya mohon mendapatkan penjelasan kerana kolam ini adalah fasiliti dan ameniti sosial yang sangat diperlukan oleh rakyat Kuala Kangsar. Ampun tuanku beribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik menjunjung kasih atas titah ucapan ke bawah Duli tuanku di istiadat pembukaan Dewan Rakyat ketiga Parlimen ke-15. Saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tebrau. Terima kasih Yang di-Pertua. Jadi, di atas peluang yang diberikan kepada Tebrau untuk mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebelum saya meneruskan ucapan saya ingin merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pelantikan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Tuan Speaker, saya ingin mulakan dengan satu isu tempatan dulu. Lagi senang kita reverse. Baru-baru ini pada awal tahun Johor dilanda banjir sekali lagi. Di kawasan Tebrau banyak kawasan juga yang kena juga banjir, dan di sepanjang Sungai Tiram JPS Johor baru telah mengenal pasti 12 kawasan atau hotspot di mana ada hakisan tanah yang serius. Saya segera pada bulan Januari telah tulis surat kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun untuk peruntukan khas kepada JPS untuk kita rectify isu-isu hakisan tanah, tetapi sehingga hari ini masih belum dapat apa balasan, dan saya juga harap JPS boleh dengan segera mengatasi masalah ini yang jelas membimbangkan rakyat di Tebrau. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mula dengan memuji atas kejayaan Kerajaan Perpaduan Madani yang telah mencatatkan jumlah pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah Malaysia pada tahun lepas, iaitu sebanyak 329.6 bilion, peningkatan 23% berbanding dengan tahun 2022. Saya akui walaupun nilai mata wang ringgit Malaysia kini dalam satu keadaan yang cukup mencabar, tapi saya yakin ini merupakan satu kesan jangka pendek saja yang turut dikesan bukan hanya oleh Malaysia, malah juga oleh banyak negara lain yang tentunya disebabkan faktor luaran yang sukar untuk kita jangka dan kontrol dan kawal, terutamanya
pengukuhan ekonomi Amerika Syarikat, isu kaedah Federal Reserve, isu geopolitik dan ketidaktentuan prospek negara ekonomi China. Bagi saya, kejatuhan nilai mata wang ni bukanlah satu perkara yang berlaku tiba-tiba, malah ia telah bermula pun sejak tahun 2014. Oleh itu, tentulah dia juga akan mengambil sedikit masa untuk kita mengembalikan ringgit Malaysia ke satu asas yang lebih kukuh. Governor Bank Negara Malaysia, Dato' Abdul Rashid sendiri telah memaklumkan bahawa nilai ringgit pada masa ini adalah undervalue dan langsung tidak mencerminkan prospek sebenar ekonomi Malaysia pada masa yang akan datang. Pada hari Khamis yang lepas, Menteri Kewangan II juga, Senator Datuk Seri Amir juga yakin dan memberi jangkaan dalam Dewan ini juga bahawa nilai ringgit akan, dan kita doakan, mencapai RM4.50 berbanding $1 Amerika sebelum hujung tahun 2023. Belum sampai beberapa hari saja, Datuk Speaker, Tuan Sri Speaker, ringgit Malaysia telah rebound dari RM4.80 ke RM4.72 pagi ini. Tuan Yang Dipertua, saya cukup yakin dan percaya we are on the right track. Dengan izin, ekonomi Malaysia akan terus tampil kuat. Pada tahun lepas, Malaysia juga naik 5 anak tangga ranking daya saing dunia kepada kedudukan ke-17 dalam ekonomi paling kompetitif di dunia. Usaha kerajaan untuk melancarkan plan tindakan perindustrian dan ekonomi seperti NETR dan NIMP 2030 akan membangunkan pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHV dalam sektor pembuatan di negara kita. Ia juga akan mengurangkan kebergantungan Malaysia pada pekerja asing yang menghantar duit Malaysia balik ke negara asal pada setiap hujung bulan, dan ini tentunya adalah salah satu faktor yang mengakibatkan pengaliran keluar mata wang negara ke negara lain. Tapi kita kena jujur, pada masa yang sama, kerajaan perlulah meneruskan komitmen dalam reformasi fiskal negara dengan contohnya mengkuatkuasakan dan komitmen dengan Akta Kewangan Awam dan tanggungjawab fiskal yang telah diluluskan tahun lepas, dan teruskan usaha kita dalam memerangi isu rasuah di negara kita. Seiring dengan titah tuanku juga, pelaksanaan subsidi secara bersasar mestilah disegerakan untuk mengelakkan ketirisan dan kebocoran. Saya faham, saya dan juga ramai ahli-ahli yang berhormat dan juga rakyat, memang susah kalaulah kita nak jelaskan isu subsidi ini kepada rakyat. Tetapi kita kena faham juga, sistem subsidi PUKA yang kita kini amalkan ni tidak sampai ke kumpulan sasaran. Malah dia sebenarnya hanya memanfaatkan mereka yang memang maha kaya raya. Kalaulah negara kita ingin pulih balik kepada satu keadaan yang lebih sihat, maka kita kena jalan juga dengan sistem rasionalisasi subsidi ini secepat mungkin. Keputusan ini memang sukar untuk dibuat dan mungkin tidak begitu popular, tetapi seperti ubat yang pahit, kalau kita tidak sihat, kalau kita nak sembuh, ubat pahit pun kita kena makan. Pengorbanan mesti dilakukan. Tan Sri Yang Dipertua, isu berkenaan dengan zon ekonomi khas Johor Singapura. Terlebih dahulu saya ingin memuji usaha kerajaan untuk memeteraikan memorandum persefahaman MOU pada Januari tahun ini untuk mewujudkan zon ekonomi khas di Johor Selatan. Singapura merupakan pelabur asing kedua terbesar di Johor. Pada tahun lepas, kira-kira 70% daripada jumlah pelaburan asing FDI dalam sektor pembuatan Johor datang dari Singapura. Dengan adanya perjanjian ini, mestilah saya yakin ia akan dapat mengukuhkan lagi hubungan bilateral baik di antara Malaysia dan Singapura demi kemakmuran kedua-dua negara. Saya nampak penubuhan SEZ ni dapat meningkatkan lagi daya tarikan ekonomi kedua-dua negara dan menangani juga isu kelembapan ekonomi yang mungkin kita sekarang rasa di Iskandar Malaysia. SEZ ni, zon ni mempunyai potensi yang besar untuk mengubah nasib lebih 300,000 pekerja yang berulang alik secara harian dari Singapura ke Johor pada masa ini dan sekaligus menyelesaikan masalah brain drain, dan ini merupakan satu game changer yang dapat memacu ekonomi Johor Selatan. Soalan saya kepada kerajaan adalah setakat mana komitmen
kerajaan untuk kita menjayakan zon ekonomi khas ni, kerana sehingga hari ini kurang ada berita, contohnya lokasinya di mana, apa isi kandungan zon ekonomi ini yang memang dinanti-nantikan oleh rakyat. Saya secara peribadi, saya harap zon ekonomi khas ni bolehlah diletakkan atau diwujudkan di kawasan timur Iskandar Malaysia atau Johor Bahru, khususnya di kawasan Tebrau dan juga rakan saya Pasir Gudang. Sebab kawasan inilah adalah kawasan hub perindustrian untuk Johor dan memang mempunyai infrastruktur yang lengkap untuk kita menjayakan zon ini. Dan untuk kita menjayakan zon ini, kita juga perlukan beberapa elemen. Saya beri cadangan untuk menggalakkan pelaburan dan perdagangan luar kepada zon khas ni. Saya beri show kerajaan boleh pertimbangkan untuk mengurangkan kadar cukai syarikat untuk syarikat yang melabur dalam zon ini daripada 24% ke 20% bagi 5 tahun pertama. Dan keduanya, seiring dengan titah tuanku untuk kita dengan izin cut the red tape, saya juga harap satu badan yang lebih otonomi, yang bebas daripada majlis atau Dewan Bandaraya boleh ditubuhkan di zon khas ni untuk mengendalikan isu-isu dalam SEZ ni. Sekarang kalau kita nak buka satu kilang di Johor, dia ambil hampir 1 tahun dan tidak kurang daripada 20 agensi. Bayangkanlah Tan Sri Speaker, kalaulah kita tunggu begitu lama, tentulah pelabur akan pergi ke tempat lain. Selain daripada itu juga saya harap kerajaan boleh menumpukan kepada industri-industri yang lebih margin tinggi dan juga lebih zaman moden, contohnya kepada peranti perubatan, kepada industri EV dan sebagainya. Akhir sekali saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada isu kewarganegaraan. Tan Sri Yang Bertutua, isu ini telah berterusan sekian lama di Malaysia. Setakat Julai tahun lepas, menurut kenyataan daripada Kementerian Dalam Negeri, terdapat 140,000 permohonan kewarganegaraan yang telah dikemukakan kepada KDN. Malah Menteri sendiri telah menetapkan sasaran untuk menyelesaikan sekurang-kurangnya 10,000 permohonan kewarganegaraan setiap tahun. Kalaulah kita mengikut kadar ini, ia akan mengambil hampir 14 tahun saja untuk proses kesemua permohonan. Ini belum tambah lagi permohonan baru pada tiap-tiap tahun yang masuk. Saya setuju dengan Menteri bahawa penganugerahan taraf kewarganegaraan tidak boleh begitu mudah dan dia merupakan satu pengiktirafan yang paling tinggi oleh kerajaan. Namun, begitu ramai daripada mereka yang saya rasa layak untuk didapatkan kewarganegaraan Malaysia masih lagi menunggu permohonan mereka yang dikemukakan, mungkin ada 3 tahun, mungkin 6, ada sampai 10 tahun. Ini menyebabkan ramai individu yang terpaksa menghadapi pelbagai kesukaran dalam kehidupan akibat masalah ini. Sejak memikul tanggungjawab sebagai ahli Parlimen Tebrau, saya telah menerima tidak kurang daripada 60 aduan atau isu berkaitan dengan kewarganegaraan, Tan Sri Speaker. Orang datang buat aduan, saya pun tolong. Ada daripada mereka yang sebenarnya layak untuk mendapat, tetapi sampai sekarang masih dalam proses, walaupun permohonan sudah dikemukakan sekian lama. Kebanyakan permohonan ini adalah di bawah perkara 15A Pelbagai Persekutuan, iaitu pendaftaran kewarganegaraan oleh individu yang berumur 21 ke bawah. Kebanyakan mereka ini masih tinggal dan bersekolah di Malaysia. Namun mereka sering diejek oleh rakan dan biasanya dikendaki melalui proses yang rumit di PBD dan JPN untuk mendapatkan hak untuk pergi ke sekolah. Ada juga yang susah juga untuk masuk hospital. Selain daripada itu, Tan Sri Yang Dipertua, undang-undang negara kita ni mengandungi bagi saya unsur diskriminasi kepada golongan ibu wanita. Kanak-kanak yang dilahirkan di luar negeri oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak berhak mengkurniakan kerakyatan Malaysia secara automatik kepada anaknya.
Namun tiada masalah jika seorang bapa warga negara Malaysia berkahwin pula dengan isteri warga asing, anaknya akan mendapat kerakyatan Malaysia di bawah perkara 14 dengan izin citizenship by operation of law. Yang di-Pertua, saya rasa ini tidak adil. Sebab bagi saya, tidak kira lelaki, tidak kira wanita, tidak kira bapa atau ibu, mereka ada hak yang sesama seperti yang kita termaktub dalam perkara 8 perlembagaan kita. Mereka patut boleh berikan kewarganegaraan kepada anak mereka. Oleh itu saya berharap kerajaan dapat meneruskan dan meningkatkan lagi usaha untuk memproses lebih banyak permohonan kewarganegaraan ini, dan saya ada harapan yang cukup tinggilah untuk kerajaan Madani ini. Selesaikanlah masalah kewarganegaraan ini yang cukup penting untuk rakyat Malaysia. Dan saya juga ingin membawa satu cadangan. Sekarang teknologi DNA sudah ada. Teknologi DNA ini hampir 99.9% accurate. Saya harap pihak KDN atau JPN boleh gunakan bukti keterangan sokongan DNA ini dalam SOP atau undang-undang mereka bila dalam proses sama ada nak memutuskan untuk memberikan permohonan kewarganegaraan kepada mereka yang layak. Saya rasa kalaulah kerajaan Madani ini boleh mempercepatkan dan meluluskan lebih banyak kewarganegaraan kepada mereka yang patut dapat, saya rasa ini adalah hadiah yang terbaik yang boleh diberikan oleh kerajaan Madani ini kepada rakyat Malaysia. Dengan itu, sekali lagi terima kasih Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada Tebrau dalam pembahasan ini. Tebrau mohon menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Hubang Basu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan Rakyat yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan peluang bagi saya menyampaikan ucapan perbahasan menjunjung kasih di atas titah ucapan diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena perasmian penggal ketiga Parlimen ke-15 pada 26 Februari yang lalu. Mengenai kos sara hidup, lebih 1 tahun sudah berlalu istiadat Majlis Perasmian Penggal Kedua Parlimen ke-15 pada Februari 2023. Masa berlalu begitu pantas. Sungguh pun baru saja 1 tahun lebih kita berada dalam Parlimen ke-15, namun negara tercinta Malaysia yang dikemudi oleh kerajaan perpaduan menimbulkan pelbagai masalah. Negara dilanda dengan pelbagai cabaran dan rakyat di bawah sana terus dihimpit dengan segala kesusahan dan keperitan dalam mengharungi kehidupan harian mereka. Apa tidaknya, harga barang naik mendadak, harga makanan ruji staple food seperti beras naik mendadak. Beras tempatan sudah tiada, entah ke mana perginya, walhal pesawah masih terus menanam padi. Mengikut perangkaan, beras tempatan menyumbang 60 sehingga 70% kepada permintaan negara, manakala beras import hanya 30 ke 40%. Tetapi yang ada di pasaran hanya beras import. Kita berharap agar kerajaan ataupun janji arahan Perdana Menteri Tambun isu beras dapat diselesaikan selewat-lewatnya 20 Mac 24 akan datang. Kerajaan Perpaduan Madani sejak mengambil alih tampuk pemerintahan pada 24 November 2022 telah melancarkan pelbagai dasar, program dan projek seperti National Energy Transition, New Industry Master Plan 2030, gaji progresif ekonomi madani, memperkasakan rakyat dan macam-macam lagi. Semua dasar-dasar yang dilancarkan bagi saya tiada masalah, semua baik. Tapi isu yang menekan kehidupan rakyat terutamanya yang berpendapatan rendah, tidak kira di luar bandar atau di bandar, wajib dan perlu ditanangi segera. Rakyat hidup susah ini tidak perlu berapa banyak pelaburan, transisi tenaga dan sebagainya, tetapi mereka mahu. Apa yang mereka mahu ialah kos sara hidup perlu diselesaikan sepantas mungkin. Tak cukup dengan rakyat terbeban yang amat sangat dengan kos sara hidup yang sentiasa meningkat. Bermula 1 Mac 2024, SST pula naik daripada 6% ke 8%.
Sungguh pun makanan, minuman serta komunikasi dikecualikan dari kenaikan, namun banyak lagi aspek kehidupan rakyat harian rakyat akan terkesan yang secara langsung menambahkan beban kewangan mereka. Rakyat masih perlu membayar kos asas hidup yang lain seperti kad kredit, insurans, perubatan, logistik, e-hailing, tiket penerbangan, penginapan, internet, perkhidmatan profesional seperti nasihat perundangan dan perikanan, termasuk juga keperluan asas air dan elektrik, kerana kedua-dua ini adalah ibu kepada segala kenaikan kos. Golongan M40 dijangka paling teruk terjejas kerana B40 akan layak menerima pelbagai bantuan. Untuk bajet 2025, Kubang Pasu berharap agar kerajaan dapat mempertimbang dan mengembalikan semula GST pada kadar yang lebih rendah. GST ini saya percaya mampu menambahkan pendapatan kerajaan dan mengurangkan kos kepada rakyat jelata. Mengenai kejatuhan nilai ringgit, Tan Sri Yang Dipertua, di kesempatan ini saya ingin menyentuh mengenai nilai ringgit. Ramai pembahas telah menyentuh mengenai kejatuhan nilai ringgit. Perdana Menteri Tambun telah menyebut dua perkara yang bagi pendapat saya agak janggal. Pertamanya, bila pemberita bertanya beliau mengenai kejatuhan ringgit, respon beliau ialah Gubernur Negara. Tanyalah Gubernur Negara. Ini tengah berlaku dalam sejarah. Sepatutnya sebagai Menteri Kewangan, beliau sendirilah kena jawab. Kedua-dua beliau menyatakan bahawa kejatuhan nilai ringgit akhir-akhir ini tidak sama dengan sewaktu tahun 1998. Memang tak sama, memang betul tak sama. Tiada siapa yang kata sama. Pada tahun 1998, nilai ringgit jatuh kerana Asian Financial Crisis. Bukan ringgit terjejas saja, tetapi baht, Thai baht, rupiah Indonesia, won Korea Selatan dan mata wang beberapa negara lain juga jatuh. Ini kita semua faham. Tetapi kejatuhan ringgit sekarang ini kita tak berapa faham. Kejatuhan nilai ringgit berbanding USD lebih teruk dari Indonesia rupiah, lebih teruk dari Filipina peso, lebih teruk dari Indian rupee, lebih teruk dari Vietnam dong, renminbi China, Taiwanese dollar dan lain-lain. Kejatuhan mata wang yang lebih teruk dari ringgit hanyalah Japanese yen, ruble, Russian ruble dan Turkish lira. Cuba lihat nilai ringgit berbanding dengan mata wang seperti berikut. Pound sterling kita jatuh 10.7%. Renminbi Cina 3.1% kita jatuh. Thai baht kita jatuh 4.8%. Mungkin itu sebabnya baru-baru ini cuti sekolah tak ramai orang pihaknya. Sebab mereka tak mampu lagi. Sebab bila tinggal RM7, 7 baht RM1, dan mungkin dia akan turun kepada 6 baht. Kemudian euro kita jatuh 8.3%, Singapore dolar dekat 7%, USD 62%. Kerajaan sepatutnya memberi fokus kepada usaha menangani kelemahan-kelemahan dalaman dalam negara sendiri yang memberi kesan kepada ringgit daripada memberi atribut ringgit lemah kepada faktor-faktor luaran. Menurut kata seorang pakar ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Tan Sri Nur Adlan, bukan saja Bank Negara, Putrajaya juga perlu mainkan peranan dalam mengukuhkan nilai ringgit. Putrajaya harus memberi fokus pada economic fundamental dan bukan sahaja menujung jari kepada perubahan-perubahan yang berlaku di Amerika Syarikat dan global economy yang menyebabkan nilai ringgit jatuh. Jika asas-asas ekonomi tidak diperkukuhkan, ringgit mungkin akan memasuki julat yang keempat, fourth range, iaitu RM5 bagi $1 Amerika. Betul apa yang dikatakan oleh Gubernur Bank Negara bahawa kejatuhan ringgit dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kenaikan faedah di Amerika Syarikat, geopolitik, perang Ukraine, perang Hamas Israel dan ketidakpastian ataupun uncertainty prospek ekonomi China. Tapi perlu diingat juga isu dalam negara seperti dasar-dasar ekonomi dan sentimen seperti 1MDB, DNAA, dendam tak sudah dan termasuk juga memujuk ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional menyokong kerajaan mampu menghasilkan sentimen negatif dan menjejaskan nilai ringgit. Bagi tahun 2024, tiada jaminan keadaan akan menjadi lebih baik. Isu pilihan raya Presiden Amerika Syarikat November 2024, geopolitik, perang Ukraine, perang Hamas Israel, semua ini akan menjejas ekonomi dan nilai ringgit. Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan ataupun trading nation, nilai dagangannya ekspor amat
penting kepada ekonomi negara dan juga kekuatan nilai mata wang ringgit. Bagi tahun 2023, nilai dagangan negara jatuh daripada 2.83 trilion pada tahun 2022 kepada 2.4 triliun pada tahun 2023, 7.3% ataupun 194 bilion berbanding dengan 2022. Setelah 2 tahun berturut-turut semasa pandemik mencatat peningkatan yang teruk, manakala nilai ekspor pula menguncup 8% kepada 1.426 triliun dan import 64% kepada 1.21 triliun. Sungguh pun nilai pelaburan sektor perbuatan meningkat seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi nilai ekspor tidak begitu memberangsangkan. Sebab musabab. Pertamanya penurunan nilai ekspor semikonduktor 17 bilion. Ekspor merchandise turun 8%. Pertumbuhan ekonomi China perlahan 3.2%. Kejatuhan ekspor dengan China 9 bulan pertama ialah 2.5%. Mineral jatuh, plastik jatuh, kelapa sawit pun jatuh. Pelaburan yang diterima oleh negara kita terbagi kepada 2. Pelaburan dari luar negara yang terlibat dalam capital market termasuk stock market, bond market dan currency market. Pelabur-pelabur akan melihat kepada petunjuk ekonomi semasa ataupun current economic signal bagi sesebuah negara sebelum memutus untuk melabur dalam capital market. Ucapan perbahasan saya hari ini memberi tumpuan kepada pelaburan diluluskan oleh MITI Maida. Seperti mana diumumkan oleh Amat Perdana Menteri dan Menteri MITI bahawa jumlah pelaburan pada tahun 2023 ialah 329.5 bilion ringgit. Pelaburan ini melibatkan sektor perkhidmatan 168 bilion, pembuatan 152 bilion, primary sector, perdagangan sebagainya 91 bilion. Daripada pelaburan diluluskan 188 bilion ialah FDI, foreign direct investment, dan 141 bilion domestic investment. Persoalannya adalah adakah semua pelaburan yang diluluskan oleh MITI akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat? Keduanya, adakah semua pelaburan yang diluluskan akan direalisasi sepenuhnya? Berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri, tidak semua pelaburan diluluskan akan dilaksanakan sepenuhnya. Ini disebabkan oleh pelabur-pelabur akan menghadapi sebagai masalah seperti tanah, sumber kewangan dan sebagainya. Selalunya ia melibatkan pelabur-pelabur tempatan. Saya ingin bercakap berhubung dengan bahasa kebangsaan, Tan Sri Speaker. Berhubung dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, saya ingin merujuk kepada titah Kebuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 26 Februari yang lalu. Quote, saya perhatikan setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan. Ini yang di-Pertuan Agong berucap. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara adalah satu-satunya lambang paling terselah untuk kita dikenal pasti sebagai sebuah negara bangsa ataupun nation state, iaitu negara merdeka yang berdaulat dengan penduduknya bersatu yang sama-sama mempamerkan identiti nasional untuk negara dan identiti budaya bagi rakyat. Untuk kita di Malaysia, kriteria linguistik inilah yang hanya boleh digunakan sebagai lambang asas lagi utama kepada kewujudan kita sebagai bangsa, sebagai negara bangsa. Akhir-akhir ini, Tan Sri Ketua, isu dalam memperkasa dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti tidak diperdulikan. Kalau ada pun usaha dilakukan, ia hanya sekadar melepas batuk di tangga. Malangnya, sikap sebegini tidak membantu bagi kita membentuk pemikiran maupun tingkah laku yang positif dalam memperkasakan bahasa kebangsaan. Minta lebih sikit, Tan Sri. Last point. Dalam hal ini, nasionalisme bahasa Melayu yakni usaha untuk mempromosi bahasa Melayu agar dibanggai, disayangi dan ditaati sebagai bahasa negara dan bahasa milik kita bersama, perlu dipupuk sesegera mungkin serta diwujudkan segera sikap kebersamaan sebagai bangsa Malaysia yang sentimen nasionalnya utuh lagi kental setiap masa. Saya percaya inilah satu-satunya formula yang amat berkesan dalam menjalin dan memperkukuhkan perpaduan kaum di negara kita Malaysia. Saya berharap Kerajaan Madani hari ini yang dipimpin oleh seorang bekas Presiden Persatuan Bahasa Melayu di Universiti Malaya suatu ketika dulu tahun 60-an, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, akan menyuntik semangat baru
dalam usaha memertabat dan mendaulatkan bahasa Melayu dalam erti kata sebenar. Bahasa Melayu dan kesetiaan kebangsaan berpisah tiada. Ini keperluan Kubang Pasu, Tan Sri. Kalau saya tak cakap, tali balik. Kubang Pasu ingin memohon kepada kerajaan, khususnya Kementerian Kerja Raya, untuk membina jejambat flyover dari lokasi lampu isyarat berhadapan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun hingga ke Simpang 4 lampu isyarat menuju ke Universiti Utara Malaysia. Ini kerana jalan raya oleh kerana jalan raya antara dua lampu isyarat berkenaan melalui trafik jam yang teruk. Ini jalan utama untuk pergi ke Thailand, Tan Sri Speaker. Cukup tahu. Saya dimaklumkan oleh pihak JKR Kubang Pasu bahawa perubahan ini telah dibuat. Mohon dipercepatkan. Tan Sri Speaker, kerajaan hari ini bukanlah kerajaan perpaduan dalam arti kata sebenar. Ia hanyalah kerajaan campuran yang terdiri daripada berbagai parti. Di peringkat kepimpinan tertinggi nampaknya harmoni, tetapi di peringkat bawah semua kita tahu suasananya berbeza sekali. Contoh, cadangan supaya Kampung Baru Cina diangkat sebagai tapak UNESCO ditentang hebat oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Cadangan beras putih madani ditentang oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tan Sri Speaker, saya dengan ini menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jemput Keningau. Keningau ada 15 minit, Ketua Parti. Terima kasih Tuan Speaker. Pertama sekali saya ingin menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong atas titah diraja dan mengucap tahniah ke atas lantikan tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Dalam titah diraja tuanku telah membangkitkan beberapa isu, termasuklah isu perpaduan, pembangunan dan perjanjian Malaysia. Isu perpaduan memang penting, terutama sekali pada masa kini di Malaysia di mana kestabilan politik negara perlu semasa kemalutan dan ketidaktentuan geopolitik dunia. Malaysia memerlukan kestabilan politik dan perpaduan rakyat untuk menarik pelabur asing untuk memajukan negara. Pada masa yang sama, kerajaan perpaduan madani harus mengambil langkah-langkah yang proaktif dan berkesan untuk menangani kemerosotan nilai ringgit dan pelambungan naik harga-harga barangan yang kini meningkatkan kos sara hidup rakyat. Tan Sri Speaker, tuanku turut menyentuh hal pembangunan Sabah, isu keadilan dan pelaksanaan perjanjian Malaysia serta juga sosioekonomi rakyat Sabah. Tetapi sehingga kini pelaksanaan MA63 masih belum selesai. Saya bertanya, adakah MA63 ini masih relevan? Kerana sudah 60 tahun berlalu, namun MA63 masih lagi belum selesai. Kenapa? Sejarah telah menunjukkan bahawa Malaya telah menjajah Sabah selama 55 tahun dengan cara halus. Seperti tidak melaksanakan MA63, meminggirkan Sabah daripada pembangunan, buat population engineering melalui pemberian IC kepada pendatang tanpa izin yang tidak layak pun dan menjadi pengundi dan penentu kerjaan di Sabah. Minyak dan gas Sabah diambil dan royalti tidak dibayar. Tuan Speaker, mereka juga membawa parti-parti Malaya ke Sabah. Seperti mana yang kita tahu, puasa dan franchise politik Sabah dirampas melalui parti-parti politik Malaya di Sabah. Malah perlembagaan Sabah pernah diketepikan demi penggiliran Ketua Menteri setiap 2 tahun untuk
membuka jalan Kuala Lumpur menguasai Sabah. Bila mana DUN Sabah dan kursi-kursi parlimen di Sabah dikuasai oleh parti-parti Melayu seperti mana yang telah berlaku sebelum ini, maka hilanglah otonomi dan kemerdekaan Sabah. Ini merupakan proksi kolonialisme. Sepatutnya kursi DUN dan Parlimen Sabah direservkan kepada parti-parti tempatan. Musim itulah juga kehilangan kuasa politik